Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia, sekali lagi bersiaran untuk edisi hari ini, hari Khamis, hari batik. Tapi hari ini istimewa kerana kami berdua akan menemani anda. Jarang anda melihat situasi unik sebegini dalam Selamat Pagi Malaysia. Ya, Testosterone Thursday, bro. Disebabkan dua jejaka bersama anda pada pagi ini dan banyak untuk kita bincangkan pada pagi ini. Kita mulakan terus dengan berita paling hangat di pasaran. Semua artikel-artikel utama di akhbar harian juga meliputi Age, New Straits Times, Berita Harian dan sebagainya. Semuanya ada paparkan berita berkenaan dengan kemenangan bersejarah Donald Trump kembali sebagai Presiden Amerika Syarikat, dan pada ketika ini walaupun tidak rasmi dijangkakan beliau akan membawa lebih daripada 300 electorate kepada beliau, dan ini menunjukkan bahawa undi popular juga pergi kepada Donald Trump dan Republican memenangi Senate dan juga nampaknya mereka mungkin akan mengungguli Dewan Perwakilan ataupun House. Donald Trump berumur 78 tahun kembali menjadi presiden walaupun secara tidak rasmi lagi, kerana mungkin selepas ini akan ada tentangan dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat sehingga pagi ini Donald Trump telah pun memenangi, saya rasa lebih kurang dalam 300 electoral votes. Jadi berbanding dengan Kamala Harris. Dan untuk tahun ini saya kira kalau kita ikut pembacaan antara yang paling menarik sejarah Amerika Syarikat ini. Kerana apa? Ada beberapa perkara yang terjadi ketika proses pengundian dan juga berkempen. Donald Trump dalam proses berkempen 2 kali cuba dibunuh oleh pembunuh, dan juga Kamala Harris. Semua orang terkejut kerana Joe Biden tiba-tiba menarik diri dan juga meletakkan Kamala Harris sebagai calon presiden. Tidak pernah berlaku sebelum ini, dan tahun ini merupakan tahun yang agak menarik untuk kita tahu apakah di akhirnya keputusan rasmi Donald Trump akan memegang jawatan atau tidak. Tetapi sebelum angka 270 dicatatkan di sini, Donald Trump telah pun membuat ucapan rasmi. Beliau telah pun memenangi jawatan sebagai presiden. Kamala Harris dikatakan telah menghubungi Donald Trump untuk mengucapkan tahniah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menzahirkan ucapan tahniah kepada Donald Trump atas kemenangannya pada pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Kemenangan itu akan membawa peluang baru dan bersedia untuk bergerak ke hadapan dengan keyakinan, kerjasama dan tujuan bersama. Kata Anwar menerusi perkongsian di Facebook, Amerika Syarikat kekal sebagai sumber pelaburan asing terbesar Malaysia dan pemain penting di rantau Asia Pasifik. Dan sebagai pengerusi ASEAN pada 2025, Kuala Lumpur berharap Washington bakal menyemarakkan lagi penglibatannya di Asia Tenggara. Namun kalau kita lihat pada sejarahnya, Donald Trump lebih kepada memilih untuk menguatkan keadaan Amerika Syarikat sendiri. Kita sudah pun sedia maklum bahawa polisi-polisi Donald Trump banyak yang bertentangan dengan apa yang dilakukan di tempat-tempat lain. Misal kata, beliau akan drill baby drill, bermakna akan terus menggali sumber tenaga tidak boleh diperbaharui di negara itu. Fracking akan terus digunakan sebagai sumber tenaga, dan ini akan menjadikan Amerika Syarikat kembali sebagai pengeluar sumber tenaga mentah, dan ini juga akan membawa penurunan kepada kadar harga di negara itu. Dan juga apa yang menarik, apa yang menarik tentang Amerika Syarikat ini, kemenangan dan juga berita sebegini dia sangat penting kepada kestabilan ekonomi dunia dan juga politik dunia, kerana apa sahaja dasar yang akan dikeluarkan oleh Donald Trump ini akan memberi kesan kepada ekonomi negara-negara lain, terutamanya negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat. Kerana sekarang ini kalau kita lihat kuasa besar ekonomi dunia masih lagi Amerika Syarikat. Kerana itu secara tidak langsung kita perlu faham kerana wujudnya BRICS, negara-negara besar seperti Brazil, Indonesia dan Rusia, India. Negara-negara ini mahu bergabung kerana mereka percaya kalau gabungan ini berjaya, mereka mampu untuk mengatasi Amerika Syarikat sebagai kuasa besar ekonomi dunia. Pada ketika itu mungkin Amerika Syarikat ataupun US dollar tidak lagi memegang mata wang utama dunia. Jadi apa yang dilakukan oleh Donald Trump sekarang untuk menguatkan lagi supaya gabungan-gabungan ini tidak melepasi Amerika Syarikat dalam ekonomi dunia. Memang susah sebab ada perjanjian Bretton Woods selepas Perang Dunia Kedua. Jadi itu yang mewujudkan keadaan kita bergantung kepada dolar Amerika. Namun selain daripada itu, ada berita lain yang ingin kita kongsikan juga. Lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke China untuk bertemu dengan Xi Jinping.
kuasa besar yang lagi satu. Ini pun penting kerana banyak sebenarnya isu kita dengan China baru-baru ini. Pesawat khas yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Beijing pada pukul 6.10 petang waktu tempatan, dan ketibaan yang amat berhormat disambut Timbalan Ketua Perwakilan Malaysia di Beijing, Nur Farina Muhammad Azmi, dan Atashe Pertahanan Laksamana Pertama Mahathir Mokhtar. Turut hadir pembantu Menteri Luar China Liu Bin dan Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujing. Ya, walaupun kita tahu Amerika Syarikat dan juga China bersaing, tapi hubungan diplomatik kita antara China dan juga Amerika Syarikat tetap kita jaga. Dasar kita tidak menyebelahi sesiapa, itu yang membuatkan Malaysia unik di mata dunia. Ya, dan harapan semoga kita boleh kekalkan keadaan ini yang menguntungkan Malaysia juga apabila kedua kuasa besar ini ada isu kita juga yang menjadi negara pengeluar untuk semikonduktor yang lebih besar, dan disebabkan isu Amerika Syarikat dengan China, kita yang mendapat manfaat daripada itu. Jadi harapan kami semoga keadaan status quo kekal. Selain daripada itu, kita juga akan bawakan pelbagai kupasan menarik. Kita ada pelbagai topik untuk kita bawakan kepada anda pagi ini seperti biasa, Ridwan. Ya, kita berehat seketika, Darren. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda semua. Saya kira hari ini ramai tetamu kita ini lelaki. Jadi hari ini hari lelaki lah saya kira. Kita berehat seketika, Darren. Selamat pagi Malaysia. Nampaknya malam ini tidak berpihak kepada harimau Melaya. Kalau main macam ni, baik tak payah. Aku main lagi baguslah. Eleh, kau cakap je pandai. Padahal kaki bangku. Sudahlah. Tak baik gaduh-gaduh. Kalau betul sayangkan harimau Malaya, jom ikut saya. Bagi memelihara modal insan, sosial dan kebajikan masyarakat India, 130 juta ringgit untuk program tambahan masyarakat India selain penyertaan mereka dalam tekun, amanah ikhtiar dan program-program yang sedia ada. Rakan muda, coba cerita murnimu. Rakan muda, bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara. Yakin boleh, rakan muda, rakan muda. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta.
Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Okey, aku orang Kedah memang pantang kena cabar. Hang jangan cari pasal. Nah, abang ni, jom sama-sama kita tengok Selamat Pagi Malaysia at Alok Stang Kedah, Jumaat 8 November bersiaran secara langsung sempena Temasya Orang Kedah bermula 8 hingga 10 pagi di saluran berita RTM, saluran TV1 dan RTM Klik. My oh my cik my, my pakat meneru. Kedah lantang suara memang kena Suputara. Pantai Merdeka tempat cil-cil fu memang kena orang Kedah lantang suara. Memang kena Suputara. Inilah orang Kedah kita semua lawa-lawa. Oh yeah, oh yeah. Selamat Pagi Malaysia kini ke lokasi ke-39. Saksikan SPM at Taman Botani secara langsung dari Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Sabtu 9 November 2024, 8 hingga 10 pagi sempena sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Kasih keluarga, jiwa madani. SPM at Taman Botani. Jumpa anda di sana. Jadi esok siaran Selamat Pagi Malaysia tidak akan berada di studio. Tim Selamat Pagi Malaysia akan berada di Alostar. Lusa di Taman Botani Kuala Lumpur, Lake Garden. Lokasi ke-39. Kita sudah 40 tahun bersiaran bersama anda. Terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang terus menyokong Selamat Pagi Malaysia sejak 1984. Ridwan pun belum lahir lagi. Belum lahir lagi. Pandai. Baiklah, kita nak berehat seketika untuk kita beri laluan kepada rakan kami yang berada di Perlis FM. Juga dua jejaka. Jojo dan juga Zali. Ada kata hari ini hari lelaki. Hari lelaki. Testosterone Thursday continues. Jojo, Zali, over to you. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua yang dengarkan 102.9 MHz. Dan pagi ni kita langsung di Selamat Pagi Malaysia. Tiba giliran kita pula lah dari Perlis ni kan, untuk bersama dengan kawan-kawan kita di seluruh Malaysia, untuk rakyat Malaysia mengetahui apa yang bakal kita bawakan dari Perlis ni kan. Betul. Kita ucap terima kasih jugalah kepada kedua rakan kita, Teresa juga Rizwan dekat Selamat Pagi Malaysia. Anda boleh tonton kami di TV1, saluran berita RTM, RTM Klik dan juga MyTV lah. Okey, pagi ni sesuatu istimewa lah. Kalau tengok tajuk tu GK2. Mungkin apa GK tu? GK tu persembahan pentas. Lain tu. Okey, GK2 ni bermaksud Gua Kelam 2. Saya rasa satu Malaysia mengenalilah Gua Kelam kan. Cuba Gua Kelam 2 ni agak-agak jarang disebut. Cuba kita baru-baru ni di Perlis FM ni berpeluang sebenarnya untuk sama-sama merasai eko pelancongan di Gua Kelam 2. Yang pergi hari tu ialah Jali. Kan mungkin Jali boleh kongsi sikit lah kan kepada semua kawan-kawan kita yang mendengarkan 102.9 MHz yang tengok kita ni, apakah yang dimasukkan dengan Gua Kelam 2 ni. Cara awak mula tadi macam awak nak cerita. Kita biar je lah kan. Saya tak dapat nak cerita itu. Sebenarnya Gua Kelam 2 ni adalah salah satu lagi hidden gem yang ada kat negeri Perlis. Sebenarnya dia ada Gua Kelam 3 juga. Walaupun Gua Kelam 2 dan Gua Kelam 1 ni berada di satu bukit dengan Gua Kelam 1 ni, tapi ianya agak berbeza. Dan yang ni lebih ekstrim. Ianya adalah kata apa, gua yang berasal dari tempat melombong biji timah yang sangat-sangat berkualiti. Cerita dia 100 tahun dahulu. Betul. Kan. Panjang dia lebih kurang 1 kilometer lah. Dan agak mencabar sebenarnya. Kalau anda nak merasai pengalaman yang ganas ni kan. Yang ganas ni boleh cubalah untuk datang ke Gua Kelam 2. Dia berhampiran lah dengan Gua Kelam 1. Betul. Anda masuk ke Gua Kelam 2, dia boleh keluar dekat Gua Kelam 1. Dari sebelah belakang sana. Cuma Gua Kelam 2 ni dia tak boleh masuk macam Gua Kelam 1. Kan. Dia ke paras ketinggian dia bagi orang yang tinggi dia nak kena tunduk sikit. Kemudian yang paling penting untuk masuk ke Gua Kelam 2 ni mesti dapatkan kebenaran daripada pihak perhutanan dan mesti dapatkan guide. Kalau tidak anda akan tersesat. Betul. Kerana di dalam sana ada juga terdapat Gua Kelam 3 yang masih lagi belum diterokai dan sangat-sangat berbahaya. Jadi kita takut anda masuk tanpa guide, anda terlajak masuk ke Gua Kelam 3 tu. Bahaya. Gua Kelam 3 tu masih lagi belum diterokai lah. Cuma
Go Club 2. Cerita sikit pengalaman kita masuk ke air biru tu. Ya, kolam biru. Kolam biru ni sebenarnya dia adalah satu kolam yang sangat cantik. Air dia warna biru dan bila kita tengok air kat dalam tu, kita memang terasa nak minum. Tapi tak boleh. Jangan. Sebab dia punya pH tu 8.5. Tak ada hidupan dalam tu. Tak ada hidupan langsung. Tak ada hidupan langsung. Cuba boleh tengok je lah kan. Ada tak dibenarkan untuk menyentuh air tu disebabkan kerana pH ni. Ada juga batu bunga. Batu bunga sangat cantik kat sana. Dan banyak lagi sebenarnya antara yang tersirat lah. Di atas sana, bila kita masuk di bahagian atas, dia macam bangunan 3 tingkat tau. Dan di atas sana ada piramid, mini piramid yang telah pun dibina di atas sana dengan batu-batu kecil yang telah pun disusun atur dan masih lagi menjadi misteri. Dan katanya daripada guide kita itu adalah kubur daripada mereka ataupun pelombong-pelombong yang dihormati yang dalam tu mengikut pangkat masing-masing. Ketinggian dia mengikut pangkat masing-masing. Kita punyalah puji cantik apa semua. Punya kubur lah Jo. Okey, itu antara yang terdapatlah di Go Club 2 dan kita di Place FM diberi peluang untuk berkesempatan lah untuk menerokai Go Club 2 dan katanya ada katak yang cerita sikit ni. Katak tu besar mana? Katak tu katak gegasi kita panggil. Saiz dia 2 tapak tangan kita kembarkan. Ianya berada di dalam perut bumi kerana dari tingkat atas Go Club 2 ni kita kena turun tangga untuk masuk ke perut bumi dan kita akan bertemu dengan laluan air. Dalam laluan air ni terdapat 2 ekor katak yang sangat-sangat besar. Okey, itu antara je lah pengalaman kita sendiri di Place FM yang berkesempatan untuk melalui liku-liku yang cukup hebat tu. Best dan kita harapkan pengalaman kita ni anda datang sini. Baik, kita nak kembali semula lah bersama dengan rakan penyampai di Suara Pagi Malaysia, Terence dan juga Rizwan. Silakan sampai di sana. Silakan. Terima kasih banyak-banyak Jojo dan juga Zali di Perlis FM. Baiklah, sekarang SPM sana sini ada 3 berita ringkas untuk saya kongsikan kepada anda semua. Kita mulakan dengan berita ini. Kejohanan Regata Antarabangsa Belt dan Road BRR 2024. Pasukan negara berjaya mengungguli beberapa kategori yang dipertandingkan pada kejohanan itu. Bagi kategori racing, pasukan Amra of Telaga Sil 99 Racing Team muncul juara. Tempat kedua dan ketiga turut didominasi wakil negara iaitu Royal Malaysian Navy dan Cermai of Telaga Sil 99 Racing Team. Masing-masing membawa pulang wang tunai RM3,000, RM2,000 dan RM1,000. Manakala bagi kategori monohal, satu lagi pasukan dari Malaysia, Uranus, muncul sebagai juara menepikan cabaran pasukan dari Australia dan New Zealand. Perlumbaan di sekitar perairan Kuah membabitkan 14 bot dari 6 negara iaitu China, Singapura, Vietnam, Australia, New Zealand dan Malaysia selaku tuan rumah. Sempena sambutan ulang tahun ke-30 Akademi Seni Budaya dan Warisan Aswara, pementasan teater musikal berjudul Sakti Merong Mahawangsa bakal dipentaskan sebagai acara kemuncak Jubli Mutiara. Pementasan ini merupakan interpretasi moden terhadap legenda sejarah Tanah Melayu yang mengisahkan perjalanan membina Kedah Zamin Turan yang kini dikenali sebagai Negeri Kedah. Turut menampilkan barisan pelakon teater tanah air seperti Aris Kadir, Hairi Safwan dan Najwa Piramli. Ia bakal dipentaskan bermula 22 hingga 24 November ini. Teater ini dipilih sebagai simbol semangat Aswara yang tidak kenal putus asa dalam memelihara dan mengangkat nilai seni dan warisan negara. Minggu lalu bertempat di Bukit Canggang, Banting, Selangor. Program menyantuni veteran tentera dan golongan B40 melibatkan 100 orang penerima. Melibatkan kerjasama dengan Pertubuhan Tentera Tidak Berpencen Malaysia. Sasaran program adalah untuk meringankan beban sara hidup melalui penyampaian sumbangan barangan keperluan kepada individu terlibat. Ini dilihat sebagai satu bentuk penghargaan kepada golongan veteran ATM yang telah banyak menyumbang bakti dan keringat kepada negara. Baiklah, itu dia 3 berita ringkas saya kongsikan kepada anda semua dalam SPM Sana Sini. Kita berehat seketika, kita saksikan sejarah yang berlaku pada tarikh ini pada tahun-tahun sebelum ini.
fakta, sejarah dan peristiwa yang berlaku pada tarikh 7 November. Kapal kargo Mary Celeste dijadualkan menyeberang lautan daripada Pulau Staten ke Genoa. Misterinya, tiada seorang pun anak kapal ditemui selepas 4 minggu ia berlayar. Janet Rankin merupakan wanita pertama dalam sejarah yang dilantik sebagai ahli Kongres mewakili Montana. Robert Goddard buat pertama kalinya menunjukkan demonstrasi pelancaran roket propellan. Pandemik influenza mula tersebar ke kawasan barat Samoa. 7,542 terbunuh. Ia merangkumi 20% daripada keseluruhan penduduk kawasan itu. Mao Zedong mengisytiharkan masyarakat China sebagai Republik Rakyat China. Mary Robinson dipilih sebagai Presiden wanita pertama Ireland. Gara-gara asap dan jerubu ekstrim yang melanda India, Persatuan Kesihatan India mengumumkan negara berada di tahap ancaman perubatan. Lukisan figura yang berusia sekurang-kurangnya 40,000 tahun dijumpai dalam Gua Lubang Jeriji Saleh, Indonesia. Ia kini merupakan lukisan dalam gua tertua di dunia. Kecoh. Kononnya Perdana Menteri keluar negara selama sebulan secara senyap-senyap. Dakwa seorang pengguna TikTok, perkara itu tak pernah dibuat mana-mana Perdana Menteri sebelum ini. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit tak berasas. Tanpa perlu buat kajian mendalam, orang ramai dengan mudah dapat maklumat pergerakan Perdana Menteri yang kononnya misteri itu. Bagi yang tak ikut perkembangan semasa, Perdana Menteri kini dalam rangka lawatan kerja ke China. Selepas ini, beliau dijadual adakan lawatan ke Asia Barat, termasuk hadir sidang kemuncak khas Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Perdana Menteri kemudian dijangka hadir sidang kemuncak APEC di Peru sebelum ke Brazil untuk persidangan G20. Si tukang tular tak perlu risau, semua lawatan dibuat atas tujuan rasmi. Elak cetus salah faham, tak perlu reka persepsi yang bukan-bukan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti jangan kongsi. Bagi Malaysia dan seterusnya kita akan bawakan beberapa peribahasa dan juga kiasan bahasa yang dirasakan penting untuk penghayatan kita bersama. Seperti si tular tadi itu, kalau anda boleh menjadi seperti pipit bisu mangan tauran, peribahasa bajau sama alangkah baiknya. Kerana pipit bisu makan dalam hujan adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada seorang yang sangat rajin. Peribahasa ini digunakan untuk memaparkan sifat kerajinan dan kecekalan individu tanpa menghiraukan rintangan yang dihadapi. Tapi janganlah kerajinan itu ditunjukkan dalam menular berita-berita palsu semata-mata. Seterusnya, yang ini agak menarik kerana AI yang digunakan untuk menterjemahkan pantun ini. Besar sungguh batang durian, buahnya banyak bukan kepalang. Biarpun jauh abang berjalan, di hatiku adik tidak akan hilang. Kesian abang, dia jalan jauh, dia pakai singlet je. Tapi ini adalah pantun yang sememangnya boleh anda layari di laman sesawang rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka juga. Tapi AI-nya tu saya tak tahulah dia orang ambil dari mana ya sebenarnya. Apapun, kita ke peribahasa seterusnya. Dari lecah lari ke duri, yang merujuk kepada menghindarkan diri daripada kesukaran yang kecil namun jatuh ke dalam kesukaran yang lebih besar. Sumber Kamus Istimewa Dewan Peribahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka 2016. Jadi semua rujukan ini boleh anda kupas bersama sisi keluarga di laman sesawang Dewan Bahasa dan Pustaka.
Dan ini adalah juga kupasan-kupasan daripada seluruh rangkaian bahasa selain daripada peribahasa semata-mata. Anda juga boleh merujuk kepada pengistilahan dan juga maksud perkataan yang boleh anda layari di kamus dalam talian Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik, seterusnya kita melihat kesiapsiagaan menghadapi banjir di Terengganu. Kita bersama dengan wartawan yang telah pun bersedia dengan laporannya. Silakan. Rakan tugas di Angkasa Puteri, terima kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Cerita pagi langsung dari Terengganu ini saya bawakan khas dari Sekolah Kebangsaan Seri Budiman di Kuala Terengganu ini, di mana lokasi ini antara sekolah yang terjejas akibat banjir setiap tahun. Dan untuk perinciannya saya bawakan khas Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Tuan Haji Jelani Sulong. Jadi Tuan, terima kasih boleh kongsikan kepada kami sekolah ini antara sekolah yang terjejas banjir saban tahun. Berapa lagi sekolah yang berpotensi terjejas di seluruh Terengganu? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita sekarang ini berada di SK Seri Budiman, yang mana ini merupakan salah satu sekolah berbanding yang di sebelah tu sekolah Syekh Malik. Juga dua sekolah ni yang kebiasaannya sentiasa digenangi air lah. Okay. Ini sebenarnya berpunca daripada air pasang yang besar daripada laut yang baru masuk air itu ke dalam parit. Kemudian masa yang sama juga mungkin berlakunya hujan yang banyak. Jadi kita ada pintu air sebenarnya di dekat Kuala Ibai. Apabila pintu air di Kuala Ibai itu agak lambat dibuka, jadi menyebabkan berlaku air yang limpahan air lah. Dan sekolah ni lah merupakan salah satu sekolah, dan juga sebelah sana sekolah Syekh Abdul Malik yang sentiasa digenangi air setiap tahun. Dan kita jangka untuk tahun 2024-2025 ini kita ada 65 sekolah yang kita kesan yang kemungkinan kebarangkalian akan berlakunya banjir di sekolah berkenaan. Jadi sehubungan dengan itu, kesiapsiagaan ataupun persediaan awal untuk daerah-daerah kita dah kenal pasti, dan juga kita telah mengarahkan PPD dan juga guru besar dan pengetua supaya 65 buah sekolah itu bersedia ke arah itu. Jadi dalam masa yang sama pun KPM baru-baru ni ada menurunkan duit untuk pembelian staging. Jadi apabila staging itu kita dah buat pembelian kepada sekolah-sekolah, dan masa yang sama sekolah-sekolah sudah bersedia. Maknanya kita doakan pada Allah supaya tahun ni tidaklah teruk sangat. Kalau hujan tu tak apalah, hujan lah kan. Okey, di samping itu kita ada 83 buah sekolah yang disediakan untuk PPS, Pusat Perpindahan Sementara, okay, yang mana di seluruh Terengganu lah. Dan insyaAllah dalam masa yang sama juga kita fokus kepada PPS ni hanya untuk sekolah rendah dahulu. Sebab kita faham kita dalam MOOC SPM, dan kita tidak mahu mengganggulah sekolah-sekolah menengah khususnya. Dan kita pun di peringkat jabatan dan peringkat negeri kita sudah bermesyuarat dan membincang perkara-perkara apa yang kita lakukan supaya apabila berlakunya banjir, kita akan dapat beri peluang dan ruang untuk pastikan barang-barang khususnya aset-aset kerajaan ini perlu diselamatkan terlebih dahulu. Maksudnya contoh macam komputer, benda-benda yang sensitif dengan air ini kita dah maklum kepada guru besar pengetua supaya kita pastikan barang-barang itu diletakkan di tempat yang lebih tinggi lah, khususnya fail dan sebagainya lah. Itulah lebih kurang persediaan kita. Okey. Terima kasih. Itu tadi perincian yang cukup, orang kata maklumat yang cukup berguna sebenarnya. Info-info yang perlu ibu bapa, pelajar khususnya tahu dan ambil cakna berkaitan musim tengkujuh yang dijangka akan tiba bila-bila masa saja di negeri Terengganu. Rakan tugas, kepada anda, silakan. Terima kasih kepada rakan tugas dari Terengganu.
Dan melihat kepada kebersediaan kita menghadapi banjir itu agak menarik juga kita merungkai apakah sebenarnya intipati untuk persediaan menghadapi situasi iklim sedunia di Malaysia. Di Malaysia sebenarnya kita negara yang kecil dan eco footprint kita sebenarnya adalah kecil. Namun kita adalah sebuah negara yang punching above our weight. 44% daripada Sustainable Development Goals telah pun dicapai di Malaysia berbanding dengan negara-negara lain, dan selepas Presiden Trump mengambil alih, sudah pasti mereka akan kembali kepada fracking yang merupakan satu lagi pengamatan yang dikabarkan merosakkan alam sekitar. Jadi sejauh mana sebenarnya dunia sebenarnya committed untuk mencapai SDG seperti mana kita di Malaysia? Kita bersama dengan tetamu saya seterusnya untuk membincangkan isu perubahan iklim dan juga cabarannya. Kita bersama dengan Tuan Ahmad Farid Muhammad, Timbalan Setiausaha Bahagian Perubahan Iklim, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Terima kasih kerana bersama kami, dan kita baru saja lepas menyaksikan iGEM dengan jayanya Malaysia sekali lagi menganjurkan satu persidangan yang besar dengan membawa segala perubahan dan kecanggihan bagaimana kita menggunakan tenaga boleh diperbarui dan sebagainya di seluruh dunia. Sebenarnya kita mendapat kecanggihan itu di KLCC. Namun boleh kita jelaskan sedikit tentang intipati dasar perubahan iklim yang telah pun dilancarkan pada bulan Oktober lepas? Baik. Assalamualaikum, selamat pagi, salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani, salam Emirates Lestari. Jadi terima kasih kepada pihak RTM kerana menyediakan platform kepada pihak kementerian untuk kita bersama-sama berkongsi dengan semua rakyat Malaysia mengenai apa yang kita telah lakukan sebelum ini, di mana seperti tarikh maklumkan keadaan dunia sekarang ini dari segi klimatnya agak mencabar. Dengan kemenangan Trump ini mungkin akan ada sedikit speed bump. Yes, di mana Trump pernah mengarahkan supaya Amerika Syarikat untuk menarik diri daripada Paris Agreement. Jadi ianya juga berkait dengan apa yang kita lancarkan, di mana di dalam kita punya dasar perubahan iklim ini kita sebenarnya telah ada dasar perubahan iklim yang pertama, itu DP 1.0, di mana kita telah melancarkan pada tahun 2009, iaitu 15 tahun yang lalu. Jadi ketika itu kita tidak ada perjanjian antarabangsa yang mengikat kita lah. Jadi pada tahun 2015 perjanjian Paris telah dimeterai, di mana kita sendiri telah rectify pada agreement pada tahun 2016. Jadi apabila kita rectify perjanjian Paris ini, kita mempunyai beberapa obligasi yang juga kita perlu laksanakanlah. Sebagai contoh, kita perlu menyediakan sasaran pengurangan GHG, di mana dipanggil NDC, iaitu National Determined Contribution. Jadi sekarang kita ada satu target di mana kita nak mengurangkan sebanyak 45% pelepasan carbon intensity berbanding tahun 2005 bagi menjelang tahun 2030 lah. Jadi apabila kita ada sasaran ini, kita perlu ada satu polisi yang jelas lah juga supaya kita dapat terjemahkan kita punya target dan sasaran tersebut lah. Di mana dalam DP 2.0 ini ia telah mempunyai 4 prinsip utama, iaitu dan juga 5 teras strategik dan juga 8 inisiatif pemangkin, 15 strategi dan 19 tindakan utama. Jadi kita sedar bahawa dengan adanya dasar perubahan iklim yang baru ini, kita perlu lebih progresif dan juga supaya kita lebih cakna kepada perkembangan di peringkat antarabangsa sendirilah. Sejajar dengan DPI, kita juga ada AIR 2040 yang baru juga dilancarkan untuk menambah baik penggunaan air dan juga penjagaan satu sumber asli yang begitu penting kepada Malaysia. Dan selain daripada itu, kita juga ada dasar-dasar lain seperti dasar tenaga boleh diperbarui yang juga baru dilancarkan. Jadi semua ini bergerak seiring dan sejalan untuk memastikan bahawa Malaysia bergerak ke arah satu sasaran untuk mengurangkan penggunaan karbon ataupun pelepasan karbon. Namun kita adalah sebuah negara yang kecil. Betul. Dan pada dasarnya juga eco footprint kita adalah kecil. Jadi sejauh mana DPI 2.0 ini penting kepada sejagat? Baik. Okey, kalau kita sedar 10 tahun, 20 tahun sebelum ini kita tidak pun menyebut ataupun sedar mengenai
perubahan iklim ataupun climate change. Tetapi sejak kebelakangan ini kita sering menyebut perkara tersebut lah. Jadi macam yang menjadi satu bualan yang biasa disebut sekarang ini. Jadi orang-orang yang di peringkat bawahan juga boleh menyebut perkataan perubahan iklim atau climate change. Jadi yang menunjukkan bahawa ia je merupakan satu yang penting dan juga perlu kita anggap dia sebagai satu krisis. Seperti mana kita menghadapi krisis COVID 3-4 tahun yang lalu. Jadi kita juga perlu mengambil climate change ini merupakan satu krisis di mana berdasarkan laporan IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, yang diterbitkan pada tahun 2021, dia menyatakan bahawa ketika ini suhu purata dunia berada pada tahap 1.1 degree. Jadi kita tahu Paris Agreement ini mempunyai objektif iaitu mengurangkan, menghadkan kenaikan suhu di bawah 2 darjah Celsius. Jadi sekarang ni kita berada pada 1.1 darjah. Jadi Paris Agreement punya target 2 darjah Celsius. Dan juga berdasarkan satu laporan juga menyatakan bahawa sekiranya tidak ada tindakan yang agresif daripada pihak negara-negara lah, sama ada negara membangun, negara maju, jadi suhu tu akan naik dengan segera. Jadi sekarang ni apa yang kita lihat ialah simptom kepada suhu panas. Jadi suhu panas ni 1.1 ini disebabkan oleh kenaikan daripada gas rumah kaca dipanggil, greenhouse gas. Kita ada 7 jenis gas. Jadi antara yang popular ialah karbon dioksida lah, nitrous oxide dan juga gas metana. Jadi ini kita merupakan antara penyumbang lah, di mana antropogenik manusia apabila kita melakukan aktiviti harian, kita menggunakan kenderaan, kita menjana tenaga elektrik daripada arang batu, daripada fossil fuel, dia akan menghasilkan CO2 lah. Jadi apabila suhu dah meningkat, dia akan menyebabkan berbagai cuaca ekstrim lah, seperti Tara sebagai tahulah. Dia akan menyebabkan seperti berlaku banjir yang lebih kerap, dan juga kemarau yang panjang. Ini antara simptom-simptom. Macam COVID, kita simptom ialah kalau kita COVID, demam, sesama dan sebagainya. Jadi bumi pun sama. Apabila dia berada dalam keadaan yang tidak stabil, dia juga akan kena simptom lah. Simptom dia macam kebelakangan ini kita dapat lihat, kalau dahulu biasanya kalau banjir hujung tahun saja misalnya. Tetapi sekarang ni daripada awal tahun sampai hujung tahun kita akan melihat berlaku banjir yang agak ketara lah. Dan juga dia punya kekerapan juga berlaku agak kerap. Macam baru-baru ni berlaku di sebelah utara. Di satu kawasan tu banjir beberapa kali. Jadi ini menyebabkan ketidakselesaan kepada rakyat lah. Jadi sebab kita melihat penting untuk kita mengubah dasar ini, supaya antaranya ialah satu ialah antara punca kuasa yang kita dapat untuk kita mengubah rang undang-undang perubahan iklim. Jadi kita sedang proses mengubah perubahan iklim. Jadi kita ada dasar. Daripada dasar kita akan mengubah dasar rang undang-undang perubahan iklim, di mana akan memberi lebih banyak kuasa kepada kerajaan lah untuk kita melakukan lebih banyak tindakan mitigasi dan adaptasi lah. Kerana di kebanyakan negara dah sudah ada rang undang-undang perubahan iklim, Akta Perubahan Iklim sendiri, di mana untuk melakukan tindakan yang lebih agresif dan juga tindakan yang lebih positif, kita perlu ada satu akta lah. Dan juga ia menetapkan hala tuju perubahan iklim negara dan juga mencerminkan komitmen negara dalam menangani isu perubahan iklim, dan juga ia juga menengahkan isu adaptasi. Jadi adaptasi ini penting kerana apabila kita tidak mampu lagi menghalang kenaikan suhu bumi, suhu dah naik, itu kita dah buat mitigasi tetapi masih lagi tidak mampu kerana as you said tadi, kita punya contribution daripada GHG ni kepada global memang kecil, di bawah 1% saja, iaitu lebih kurang 0.8%. Itu pun sebelum ada usaha DPI. Betul. Jadi memang kita perlu ada lebih banyak usahalah. Jadi kita susun semua ini dalam dasar perubahan iklim yang baru inilah, di mana ia juga melibatkan beberapa dasar-dasar seperti tadi tuan sebut mengenai dasar air. Dia juga merupakan antara kita melengkapi sebenarnya dasar-dasar tersebut, kerana dasar air ini kita tahu air ini merupakan satu sumber yang penting, di mana dia kalau dia berlebihan dia akan menyebabkan banjir, kalau dia tak cukup dia akan menyebabkan kita tidak dapat memberi kemudahan kepada kita lah, seperti air kita guna untuk kita kehidupan harian, untuk pertanian dan juga industri. Jadi seterusnya kita melihat kepada kesan
perubahan iklim sedunia yang sebenarnya dibawa oleh negara-negara yang jauh lebih maju, jauh lebih besar daripada kita, seperti Amerika Syarikat, China dan sebagainya, dengan usaha perindustrian yang telah dilakukan sekian lama. Jadi bagaimana sebenarnya DPI ini dapat membantu Malaysia mengawal perubahan iklim setempat? Baik. Jadi kalau kita lihat dari segi objektif sendiri, matlamat utama DPI ini ialah untuk negara menuju ke arah pemulihan ekonomi rendah karbon. Dan pembangunan berdaya tahan iklim bagi memenuhi komitmen dan aspirasi pengguna mampan kebangsaan dan antarabangsa. Jadi kita nak pastikan kita juga seiring dengan apa usaha yang di peringkat global lah. Kita tahu di peringkat global pun macam-macam usaha untuk mengurangkan pelepasan gas rumah kaca. Jadi di peringkat kita juga kita juga ada banyak usaha. Sebagai satu contoh, dari segi penggunaan dasar, dokumen dasar perubahan iklim 2.0 ini akan melengkapi pelan hala tuju dan tindakan National Determined Contribution iaitu NDC Roadmap, dan juga strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon dipanggil RTLAX, iaitu kita punya pathway ke arah kita mencapai sifar bersih pada tahun 2050 yang telah dibangunkan pada ketika ini. Dan juga kita juga akan membangunkan dipanggil pelan adaptasi kebangsaan untuk menangani isu kesan daripada perubahan iklim inilah. Memangnya kita tidak harus alpa bahawa negara kita kecil dan sebagainya, namun kita mempunyai sumber yang boleh kita kawal penggunaannya. Kita boleh guna lebih banyak sumber tenaga boleh diperbarui untuk memastikan bahawa tenaga kita kekal hijau. Baru-baru ni tahniah kepada Sarawak, hidrokarbonnya telah hijau, dan kita dapat lihat bahawa satu lagi sumber tenaga hijau baru yang telah pun berada di Malaysia. Ini adalah salah satu daripada matlamat kita bergerak ke hadapan untuk terus mencapai penggunaan tenaga boleh diperbarui dengan kadar yang lebih besar. Mungkin pesanan terakhir kepada para penonton Sahabat Pagi Malaysia supaya lebih menghayati DPI 2.0 ini. Baik. Okey, untuk para penonton semua, jadi sekarang ni dokumen itu berada di laman web NRES. Boleh download daripada website tersebut. Intipati yang saya boleh kongsi ialah ianya akan menjadi sebagai panduan utama dalam pelaksanaan tindakan-tindakan perubahan iklim yang sedia ada. Jadi kita harap DPI akan jadi panduan kepada pembuat dasar kerana di kalangan penonton dan juga pembuat dasar, kita tahu kita ada berbagai agensi yang juga sedang melaksanakan polisi. Jadi kita harap polisi-polisi yang sedia ada itu boleh mengambil kira dasar perubahan iklim negara ini yang kita dah lancarkan. Dan juga pada ketika ini juga kita berharaplah lepas kita lancarkan dasar perubahan iklim ini, kita akan dapat siapkan rang undang perubahan iklim negara yang baru, di mana kita menjangkakan kita dapat menyiapkan pada tahun hadapan. Juga kita harapkan supaya semua pihak dapat bekerjasama dan juga dapat menghayati dasar-dasar ini supaya kita sedar perubahan iklim ni ada di hadapan kita sebenarnya. Di antara kita sedar dan tidak sedar. Jadi sekiranya kita alpa, mungkin kita tidak dapatlah untuk menikmati apa yang kita namakan satu satu freedom di mana kita ni kebebasan, di mana kita sebagai rakyat Malaysia, kita tak naklah macam hidup seperti zaman COVID dahulu, kita ada MCO dan sebagainya. Jadi kalau kita ada masalah banjir misalnya, kita tidak boleh melakukan aktiviti seperti biasa. Dan juga kalau kita menghadapi gelombang haba misalnya. Gelombang haba ni ialah keadaan di mana dia melebihi 37 darjah Celsius, di mana dia akan boleh menyebabkan berlaku strok haba di badan kita Jadi ini antara cabaran-cabaran kita pada masa ini dan juga pada masa hadapan. Baik, hayati bersama dokumen DPI yang telah pun dilengkapkan di laman sesawang NRES ataupun kementerian yang berwajib, dan kita berharap bahawa ia akan mencapai sasarannya. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Ahmad Farid sekali lagi kerana sudi bersama kami dalam Sahabat Pagi Malaysia. Dan sila ke laman sesawang Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk mendapatkan senaskah DPI 2.0 untuk membantu anda merancang juga penggunaan tenaga boleh diperbarui dan memahami apakah konsep-konsep yang ditekankan untuk Malaysia.
Malaysia bergerak ke hadapan. Seterusnya kita akan ke Johor dan kita bersama dengan seorang pengusaha tanaman yang berjaya. Kita bersama dengan Nur Azizah telah pun bersedia dengan laporannya. Silakan. Baik, terima kasih penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Cerita pagi dari Johor pada hari ini, saya berkesempatan bersama satu-satunya pengusaha tanaman buah salak di daerah Pontian ini. Buah salak ataupun nama saintifiknya Salaka indulis merupakan satu tanaman yang berduri, dan apa kata kita ikuti lanjut penerangan daripada pengusahanya sendiri, iaitu Encik Norman Ali mengenai tanaman buah salak ini. Assalamualaikum Encik Norman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Encik Norman, kita nak mengetahui dah berapa lama menanam pokok salak ni? Pokok salak ni saya dah tanam hampir 13 tahun. Daripada 2009 itu hari saya dah tanam. Baik, keluasan kebun ni pula macam mana? Keluasan keseluruhan kebun salak saya dalam 3 ekar dan kita ada dalam 1000 pokok salak lah. Dari segi tanaman tu macam mana Cik Norman kata ia berbuah sepanjang masa. Macam mana nak buat pokok salak ni buahnya tak putus macam tu? Memang banyak orang tak tahu ni. Sebenarnya pokok salak ni dia kena ada pokok jantan dan pokok betina. Jadi kita kena buat proses pendembungaan ataupun kahwinkan pokok salak ni. Kita kena ambil pokok salak jantan, pergikan kahwinkan dengan pokok salak betina. Dia punya bunga lah. Ada proses dia. Jadi sepanjang 13 tahun ni untuk tuaian berapa banyaklah dan juga produk-produk yang diusahakan Cik Norman ni dari buah salak ni? Kita petik setiap hari Jumaat. Dalam sekali tuaian tu dalam 50 ke 60 kilo lah. Jadi sebulan dalam 200 kilo. Kita ada 3 jenis produk, iaitu produk daripada buah salak segar yang kita terus jual kepada pengguna atau pelanggan. Dan kita ada buat jus buah salak. Kita masuk dalam botol, kita sejukkan dan kita terus hantar pada customer. Dan terakhir sekali kita ada buat buah salak asam boy. Itu sangat special kita punya produk lah, asam boy buah salak gitu. Jadi pada pandangan Cik Norman sendiri, macam mana potensi pokok salak ni sendiri ataupun buah salak ni? Di Pontian ataupun di Johor ni potensi dia sangat tinggi lah, sebab kebanyakan salak datangnya daripada Indonesia. Tapi bila salak ditanam di negeri Johor ataupun di Malaysia ni, dia punya rasa tu memang berbeza dengan Indonesia. Jadi memang lebih sedap dan lebih manis lah buah salak di Malaysia ni. Dan untuk kebun ni ada bantuan daripada kerajaan ke, Cik Norman? Alhamdulillah kita dapat bantuan daripada agensi pertanian, Jabatan Pertanian Negeri Johor dan Pertanian Pontian sendiri khususnya. Kita dapat bantuan pagar elektrik dan bantuan baja lah. Jadi akhir sekali, apa harapan Cik Norman, satu-satunya pengusaha salak di daerah Pontian ni? Saya berharap untuk masa akan datang kita nak besarkan lagi tanaman salak ni dengan keluasan yang lebih besar. Jadi kita haraplah mana-mana pengusaha-pengusaha yang ada kebun yang berminat untuk tanam buah salak ni, kita ada buat tempat semayan untuk anak salak ni. Jadi kita boleh beri pada mereka cara kontrak ataupun cara jualan secara murah supaya mereka boleh tanam di kebun mereka. Baik, demikian tadi saya telah pun bersama satu-satunya pengusaha pokok ataupun tanaman salak di daerah Pontian ini untuk pengisian Cerita Pagi daripada Johor pada hari ini. Saya rasa itu saja. Saya serahkan kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Azizah. Itu dia Cerita Pagi dari negeri Johor. Jarang kita mendengar tanaman salak ini dan kita dapat melihat sendiri cerita pagi yang disampaikan itu begitu unik. Pengusaha tanaman salak. Baiklah, dalam Selamat Pagi Malaysia pada kali ini, untuk seterusnya saya bersama dengan seorang tetamu untuk berkongsi berkenaan dengan membumikan penghayatan hadis dalam kehidupan. Ini bersempena dengan satu majlis yang dinamakan Majlis Sama Hadis Sahih Al-Bukhari Antarabangsa 2024. Saya sangat berbesar hati pada hari ini untuk bersama dengan Ustaz Dr. Bashir Muhammad Al-Azhari, iaitu pengerusi bersama Majlis Sama Hadis Sahih Al-Bukhari Antarabangsa 2024. Selamat datang, Selamat Pagi Malaysia, Ustaz.
Terima kasih. Baiklah Ustaz. Kita mulakan pada hari ini dengan perbincangan untuk kita melihat sejauh manakah Ustaz melihat penghayatan hadis dalam kehidupan kita, terutamanya masyarakat di Malaysia ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ridwan, penonton-penonton yang saya kasih, yang saya muliakan. Kita kalau melihat dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman dalam satu ayat, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada kamu akan dapati siapapun kamu, pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang terbaik. Jadi ini adalah menjadi satu pegangan dan satu kepercayaan kepada setiap individu Muslim bahawa kita mempunyai petunjuk dalam semua hal keadaan, baik dalam urusan hukum hakam agama, baik dalam urusan untuk pentadbiran, baik dalam urusan hal ehwal keluarga, baik dalam urusan untuk kita bersikap bagaimana untuk kita nak hidup di atas muka bumi ini. Dalam setiap sudut kita akan dapati contoh tauladan daripada Nabi Muhammad SAW, dan contoh tauladan ini untuk kita pelajari, untuk menjadi panduan kepada kita. Rujukannya adalah hadis Rasulullah SAW. Tapi dunia ini bergerak Ustaz. Kita masuk dalam dunia moden, teknologi berubah, cara hidup kita berubah. Persoalannya cabaran-cabaran dalam kehidupan itu. Mungkin ramai di antara kita tahu dan kenal dan belajar banyak hadis. Tapi bagaimana untuk kita memastikan masyarakat kita ini, mungkin saya juga memastikan hadis yang kita tahu, yang kita belajar itu bukan sekadar teori, tapi kita boleh praktikkan dalam kita menerusi kehidupan dalam dunia teknologi moden. Kita perlu jelas satu perkara bahawa utusan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul buat kita adalah utusan yang sudah Allah rencanakan sepanjang zaman sampai kepada hari yang ditentukan oleh Allah, iaitu hari kiamat. Jadi ini adalah akidah orang Islam. So bila kita berpegang kepada akidah tersebut, kita akan dapati bahawa apa yang Nabi kita ajarkan yang sudah 1400 tahun lebih itu tetap relevan sampai bila-bila. Dan secara umumnya pasti akan ada sesuatu yang sudah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW akan apa yang berlaku di akhir zaman, yang berlaku di zaman kita, yang akan berlaku selepas daripada kita sampai kepada hari terakhir hari kiamat pun sudah ada isyarat daripada Nabi. Cuma dari segi praktikalnya adalah macam mana kita nak memahami secara praktikal, yang inilah kita perlu kembali kepada bagaimana para ulama-ulama silam mereka memberikan pendetailan dan penjelasan kepada hadis-hadis Nabi, dan para ulama ni saling berganti. Mereka tidak pernah terputus di atas muka bumi ini. Setiap zaman ada para ulama dia yang akan sentiasa memberikan penghuraian kepada kita untuk masyarakat awam memahami hadis Nabi dengan cara seperti apa. Ini yang penting, satu poin yang penting untuk kita faham bahawa untuk memahami hadis Nabi supaya tetap kekal praktikal dan relevan sepanjang zaman, kita kena rujuk kepada para ulama-ulama yang ada di negara tersebut, di tempat tersebut, untuk memahami bagaimana hadis ini akan tetap relevan. Dan bagaimana penghayatan hadis ini di kalangan masyarakat ini mampu untuk meningkatkan, saya kata mewujudkan kestabilan dan keharmonian masyarakat. Terutamanya apabila kita bercakap tentang negara kita, negara Malaysia ini banyak bangsa, banyak agama, berbilang kaum. Ya, kalau kita bercakap tentang hadis, ya, okay, ilmunya, teorinya, hadisnya untuk orang Islam. Tapi bagaimana untuk penghayatan ini mampu untuk memberi kestabilan Islam bersama dengan agama-agama lain di Malaysia? Menarik soalan ini. Kita kembali sedikit di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati Nabi kita sudah berjaya mengasaskan satu negara yang bermasyarakat majmuk di negeri Madinah Al-Munawwarah. Di sana ada orang Islam majoriti, ada orang bukan Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada pelbagai agama, pelbagai kaum, lebih daripada berbilang-bilang bangsa, kabilah yang ada di Madinah. Tetapi semua mereka, macam mana Nabi boleh satukan di atas satu payung, iaitu adalah dengan satu konsep untuk mencintakan tanah air bumi Madinah, tetapi ada asas-asas penting yang tetap mereka tidak boleh beralih, iaitu dalam hal menghormati agama Islam sebagai agama yang majoriti di sana, dan tetap diberikan hak kebebasan kepada masing-masing agama untuk mereka beramal dengan agama mereka. Inilah juga yang kita contohi di negara kita. Inilah yang patut untuk kita melihat. Sebab itu kita sentiasa menyebutkan tentang konsep Piagam Madinah, dan inilah juga salah satu daripada
daripada mana datangnya inspirasi, datangnya konsep Malaysia Madani juga adalah daripada untuk mencontohi bagaimana Madinah itu dibina oleh Rasulullah, berpaksikan kepada piagam Madinah. Di situ sudah dibincangkan semuanya. So kita kena kembali belajar piagam Madinah tersebut untuk masyarakat kita, negara kita yang punya masyarakat berbilang kaum, berbilang agama, untuk tetap kita hidup dalam keadaan harmoni. Semuanya sudah ada petunjuk daripada Nabi Muhammad. Untuk pendekatan kepada orang muda pula bagaimana Ustaz? Kerana apa kita faham orang muda sekarang lebih mendapatkan ilmu dan juga mendengar dan melihat, menonton video melalui media sosial, contohnya di TikTok. Dan video di TikTok ni tak panjang. Betul. Salah sampaikan hadis, maksudnya lain, dia akan jadi lain. Itu ketakutan apabila kita menyampaikan sesuatu maklumat. Jadi bagaimana cabaran di media sosial ini dalam usaha kita untuk mendekati golongan muda ini untuk penghayatan hadis ini? Baik, penghayatan hadis dan juga penghayatan Al-Quran. Baik kepada orang muda secara khusus yang mempunyai semangat untuk mendalami sesuatu isu, contohnya untuk menjuarai sesuatu isu agama ke isu apakah, khusus dalam memahami konsep agama kita, memahami hadis. Satu perkara yang kita perlu faham bahawa hadis ini adalah seperti satu bahtera, himpunan-himpunan ilmu yang cukup luas dan bukan semua orang yang boleh memahami dari segala aspek. Sebab itu kita kalau melihat himpunan-himpunan hadis para ulama ni cukup banyak. Ada ratusan ribu hadis yang dihimpunkan oleh para ulama dalam pelbagai kitab-kitab yang ada dihimpunkan. Jadi kepada orang muda secara khusus, kepada penuntut ilmu, kita kena kembali kepada satu metodologi yang jelas untuk memahami hadis Rasulullah SAW, iaitu kembali kepada bagaimana para ulama-ulama memberikan penjelasan kepada hadis tersebut supaya kita tidak memahami hadis itu dengan cara yang salah yang akan menyebabkan banyak pertikaian, menyebabkan banyak perselisihan pendapat. Yang ini cakap macam tu, yang itu cakap macam ni. Jadi masing-masing boleh bercakap apa yang dia nakkan seperti mana yang dipaham terhadap hadis Nabi. So ini membawakan banyak perdebatan dan banyak permasalahan. Permasalahan ini boleh diselesaikan dengan cara kalau kita kembali bagaimana para ulama-ulama silam kita dahulu jelaskan hadis ini begini-begini, maka kita ini akan dapatkan cara mengadaptasi dengan hadis Nabi dengan cara yang tepat. Ya, dan salah satu caranya untuk kita hadir dalam Majlis Sama Hadis Sahih Al-Bukhari Antarabangsa 2024. Ustaz, mungkin boleh perincikan lagi tentang majlis ini? Baik, Majlis Sama Hadis. Ini adalah satu majlis yang pertama kali kita memperkenalkan di Malaysia. Sama Hadis itu bermaksud satu himpunan majlis di mana akan berkumpulnya ramai para ulama-ulama hadis dan akan membacakan, memperdengarkan hadis Nabi. Dan kali ini kita membawakan sama hadis Sahih Al-Bukhari di mana kita akan himpunkan sekian ramai daripada para ulama membaca dan memperdengarkan hadis Nabi daripada Sahih Bukhari hadis yang pertama sampai hadis yang terakhir. Dan kita berpeluang insya-Allah untuk mendengar hadis-hadis dan perincian syarahan daripada para ulama-ulama besar yang kita bawa. Yang kita harapkan majlis inilah yang akan menjadi salah satu majlis yang boleh untuk kita memahami hadis Nabi dengan lebih terperinci seperti mana yang kita jelaskan tadi. Dan satu lagi agenda yang paling utama di dalam majlis sama hadis Sahih Al-Bukhari antarabangsa ini adalah peluang yang kita diberikan untuk mengangkat tinggi martabat negara Malaysia sebagai negara Islam yang moderate, negara Islam yang moden, yang membawa ajaran Islam yang wasatiyah, supaya negara Malaysia kita ini akan mencipta nama di persada dunia menjadi antara negara pertama di Asia yang menghimpunkan sekian ramai para ulama untuk menjayakan majlis ini. Dan kita tunjukkan kepada penonton ini adalah antara tokoh-tokoh yang akan hadir. Siapa di kalangan mereka ini yang Ustaz nak highlightkan? Baik, kita mempunyai ramai tokoh, kurang lebih 16 orang tokoh ulama hadis daripada beberapa negara yang akan kita bawakan. Antaranya adalah Syekh Abu Bakar Ahmad, Mufti Besar India yang pernah dinobatkan sebagai tokoh maklih antarabangsa kita. Kita ada bawakan Syekh Abdul Huda Al-Yaqubi daripada Syria, Syekh Dr. Yusri daripada Mesir, Datuk Dr. Luqman kita sendiri, Mufti Wilayah daripada Malaysia. Kita ada Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid daripada Libya. Kita bawakan Syekh Awad Mangkush daripada Tunisia. Kita bawakan Syekh Isam As-Sabu'i dan sekian ramai daripada para ulama ini. Kita bayangkan kita berpeluang untuk bersama dengan mereka dalam satu majlis yang menghimpunkan sekian ramai daripada para ulama-ulama tokoh-tokoh hadis. Dan ia terbuka
kepada orang awam pada 10 hingga 21 November ini? Betul. Program ini terbuka. Masih lagi kita buka pendaftaran secara walk-in. Boleh datang dan majlis ini akan berlangsung selama 11 hari. Dan yang paling utama sekali adalah pada 21 November yang saya nak highlightkan adalah akan berlangsungnya majlis penutup, di mana majlis penutup ini kita harapkan orang ramai boleh datang untuk mengambil faedah sebesar-besarnya dengan himpunan ini, dan majlis penutup akan disempurnakan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. InsyaAllah kita doakan supaya majlis ini berjaya dan dapat mengumpul ramai yang akan hadir pada 10 hingga 21 November 2024 bertempat di Masjid Putrajaya. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Dr. Bashir Muhammad Al-Azhari, pengerusi bersama Majlis Sama' Hadis Sahih Al-Bukhari Antarabangsa 2024. Baiklah, kita akan ke Map Malaysia selepas ini untuk kita meninjau tinjauan cuaca pada hari ini. Rakan pelapor di Map Malaysia sudah pun bersedia. Kita ke sana sekarang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Taufan Yinzing yang sedang melanda kawasan perairan di utara Pulau Luzon, Filipina kini bergerak ke arah barat dengan kelajuan yang agak perlahan. Namun di pusat tekanan rendah ini, kelajuan angin boleh mencapai 175 km per jam. Keadaan ini meningkatkan kelajuan angin terutamanya di sekitar kawasan Laut Cina Selatan. Oleh itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan yang ditandakan kuning yang akan mula berkuat kuasa pada 8 hingga ke 12 November ini. Di kawasan berkenaan, kelajuan angin boleh mencapai antara 40 hingga ke 50 km per jam dan ketinggian ombak yang boleh mencapai 3.5 meter. Keadaan ini adalah amat berbahaya kepada bot-bot kecil, aktiviti menangkap ikan dan juga aktiviti sukan dan juga rekreasi laut. Seterusnya pula, kita beralih pada tinjauan melalui carta angin permukaan pada ketika ini. Dapat diperhatikan, angin daripada timur laut ini sedang dimenasi di sekitar kawasan perairan di Kelantan, Terengganu dan juga perairan negeri Pahang dengan kelajuan sekitar 10 hingga ke 30 km per jam. Keadaan ini menyebabkan keadaan cuaca lembap terutama di kawasan perairan negeri berkenaan dan juga mempengaruhi keadaan cuaca lembap pada sebelah pagi. Seterusnya pula, angin baratan bertiup dengan kelajuan sekitar 10 hingga ke 20 km per jam di sekitar selatan Semenanjung, termasuk juga di kebanyakan kawasan di Sarawak. Keadaan ini juga mempengaruhi keadaan cuaca lembap yang terbentuk pada awal pagi di sekitar kawasan lautan dan akan memasuki kawasan daratan di selatan Semenanjung dan juga di bahagian di hampiran pantai di Sarawak pada sebelah pagi. Selain itu juga dapat dicerap dengan kelajuan angin bertiup lemah pelbagai hala sekitar 10 km per jam yang memisahkan kawasan angin timuran dan juga angin baratan yang merentasi di kawasan utara, tengah Semenanjung dan seterusnya di bahagian utara Sarawak dan juga di Sabah. Keadaan ini boleh meningkatkan intensiti hujan lebat berserta ribut petir yang lazimnya berlaku pada sebelah petang hingga ke waktu malam. Met Malaysia akan sentiasa memantau keadaan cuaca di seluruh kawasan di rantau negara termasuk juga pengaruh angin monsun timur laut terhadap kawasan di sekitar timur Semenanjung. Seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca terkini. Melalui gambar radar diperhatikan pada ketika ini di Semenanjung keadaan cuaca hujan hanya tertumpu di kawasan perairan selatan Semenanjung dan juga perairan negeri-negeri di pantai timur. Yang mana keadaan di selatan Semenanjung juga akan mula masuk kawasan daratan pada lewat pagi dan akan berlarutan hingga ke waktu tengah hari nanti. Sementara itu, keadaan cuaca hujan di kawasan perairan timur Semenanjung juga akan mula masuk kawasan daratan bermula pada lewat pagi nanti dan seterusnya pada sebelah petang keadaan cuaca hujan berserta ribut petir juga akan berpotensi untuk berlaku di kesemua negeri, terutamanya di sekitar negeri di utara Semenanjung, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Selangor dan juga sebahagian kawasan di Negeri Sembilan dan juga utara negeri Johor. Seterusnya pula keadaan cuaca di Sabah dan juga Sarawak. Pada ketika ini, keadaan cuaca hujan dicerap melibatkan bahagian Sarike, Betung, Mukah, perairan Bintulan dan Miri dan juga Limbang di Sarawak serta melibatkan bahagian pantai barat di Sabah, bahagian Kudat dan juga di perairan Sandakan. Keadaan cuaca hujan juga akan beransur reda pada lewat pagi nanti. Seterusnya pula, pada sebelah petang, Met Malaysia menjadikan keadaan cuaca hujan lebat berserta ribut petir berpotensi untuk berlaku di hampir ke semua bahagian di Sabah dan Sarawak termasuk juga di wilayah Persekutuan Labuan. Dengan cuaca hujan akan lebih tertumpu dengan lebih banyak dan potensi lebih tinggi di sekitar utara Sarawak dan juga di bahagian pantai barat dan juga utara Sabah.
Met Malaysia menjagakan keadaan kini berlarutan hingga ke waktu awal malam nanti. Oleh itu, orang awam diminta untuk sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca semasa. Seterusnya, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, X serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian sahaja daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum. Aku orang Kedah memang pantang kena cabar. Hang jangan cari pasal. Nak habaq ni. Jom sama-sama kita tengok Selamat Pagi Malaysia at Alok Stang Kedah Jumaat 8 November bersiaran secara langsung sempena Temasya Orang Kedah bermula 8 hingga 10 pagi di saluran berita RTM, saluran TV1 dan RTM Klik. My oh my cik my. My pakat meneru. Kedah lantang suara memang kena Suputara. Pantai Merdeka tempat cil-cil fu. Memang kena orang Kedah lantang suara. Memang kena Suputara. Inilah orang Kedah kita semua lawa-lawa. Oh yeah, oh yeah. Selamat Pagi Malaysia kini ke lokasi ke-39. Saksikan SPM at Taman Botani secara langsung dari Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Sabtu 9 November 2024, 8 hingga 10 pagi sempena sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Kasih keluarga, jiwa madani. SPM at Taman Botani. Jumpa anda di sana. Baiklah, topik selepas ini menarik kerana apa? Dia sangat dekat dengan kita. Dekat dengan kita atau dekat dengan Redwan sebab Redwan pun ada motor Kapsai ni. Ada. Saya motor ES5. Itu penting nak pergi kedai dekat-dekat dengan rumah. Tapi saya tak adalah nak modify exhaust kecil semua tak ada. Saya ikut undang-undang Tapi budak-budak sekarang, budak-budak remaja yang banyak dia modify. Dan banyak kes kemalangan. Sudah lama ada lesen. Sudah lama. So Redwan tak termasuklah dalam statistik yang akan kita bincangkan ni yang sangat membimbangkan sebenarnya. Kita bersama dengan tetamu kita. Tapi sebelum tu kita tengok dulu ini Keratan Akhbar. Aduh. Tingkatan 1 ya. Tingkatan pelajar tingkatan 1 maut dirempuh bios ketika melintas. Ini antara berita-berita terkini lah. Pelajar tingkatan 1 kali umur 13 tahun dah bawa motor. Boleh dikatakan legal ataupun tidak? Memangnya tak legal lah. Tak legal lah kan? Tak legal. Memang tak legal. Tapi perkara ini seolah-olah dia menjadi budaya masyarakat kita. Terutamanya di kampung. Mak ayah dah ajar anak motor. Macam di Felda, tingkatan 1 dah naik motor pergi ke sekolah. Budaya versus undang-undang. Macam mana? Kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Tetamu kita adalah seorang aktivis yang tidak asing lagi dalam dunia keselamatan jalan raya, juga pernah menganggotai MIROS satu ketika dulu. Tuan Syarim Tamrin, terima kasih kerana bersama kami, dan paparan itu saya rasa adalah the tip of the iceberg. The iceberg seperti yang Tuan Syarim bincangkan dengan kita off air tadi. Budak seawal 6 tahun sudah menaiki motosikal. Statistiknya bagaimana kalau kita lihat?
Terima kasih Terence, terima kasih Ridwan. Assalamualaikum. Saya cuma nak cakapkan buat masa sekarang ni ataupun di tahap kita sekarang ni keadaan amat membimbangkan sebenarnya. Kematian dan kecederaan di kalangan kanak-kanak seawal umur 6 tahun, 10 tahun, 12, form 1, form 2, form 3 sebenarnya amat genting. Semua ni bukan pembonceng ya? Bukan pembonceng. Mereka adalah penunggang motosikal. Dan apabila tajuk kita hari ini bincang Kapcai adalah pengguna utama generasi muda, sebenarnya itu adalah fakta. Fakta yang saya telah cari dan saya dapati sepanjang saya memeriksa dan menganalisa data-data daripada Polis Diraja Malaysia, daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dan faktor ini telah menunjukkan bahawa kanak-kanak berusia seawal 6 tahun telah maut. Biar saya ceritakan sedikit data secara keseluruhan. Saya bagi gambaran secara keseluruhan. Bagaimana benda ini amat genting dan motosikal ini sebenarnya adalah antara punca mesin pembunuh utama generasi muda kita sebenarnya. Okey, data yang didapati dari Polis Diraja Malaysia mengenai kematian jalan raya semenjak 2001 sehingga 2023, seramai 145,325 telah terkorban. Maknanya sekitar 145,000 telah terkorban. Ini data keseluruhan. Ini adalah bersamaan dengan jumlah jenazah yang boleh memenuhi 2 stadium nasional Bukit Jalil. Bayangkan. Dan jika kita beri pecahan pengguna jalan raya mengikut jenis pengguna jenis kenderaan, seramai 80,993 pengguna motosikal iaitu penunggang dan penumpang telah terkorban semenjak 2001. Ini sehingga 2023, okey. Dan perkara yang amat mengejutkan adalah peratusan kematian pengguna motosikal iaitu penumpang dan penunggang motosikal jika dibandingkan dengan jenis kenderaan lain adalah 70% ataupun which is close is around 69.4%. So we figure out around 70%. Ataupun bahasa yang lagi mudah untuk kita perjelaskan iaitu bagi setiap 100 kematian di jalan raya, 70 adalah pengguna motosikal. Bayangkan. Okey, sekarang data untuk kanak-kanak dan remaja. Dari 2009 hingga 2021, hampir 2,900, okey kita round it up, 3,000 nyawa telah terkorban bagi kanak-kanak berumur dari umur 6 hingga 15 tahun. Mereka terbunuh kerana menunggang motosikal. Motosikal apa? Kapcai. Itu adalah linggo yang biasa digunakan untuk CC di bawah 250. Dan hampir 10,000 maut dalam kalangan pengguna motosikal berusia 16 hingga 20 tahun. Ini belum lagi, saya cerita ni belum lagi mereka yang cedera kekal ataupun yang telah paralyzed ataupun terkujur ataupun yang dijaga oleh keluarga kerana masalah cacat kekal ni. Jadi kalau kita lihat kepada statistik yang sangat membimbangkan ini, kita harus rujuk semula kepada puncanya. Adakah ia merupakan budaya masyarakat kita untuk membenarkan anak-anak bawah umur, anak-anak yang tidak ada lesen ini menggunakan motosikal keluarga untuk pergi ke sekolah ataupun pergi ke kedai ataupun melakukan kerja-kerja yang dianggap remeh ataupun pergi melawat tok di kampung sebelah. Jadi semua ini adalah merupakan situasi yang mungkin kita anggap sebagai tidak bahaya. Tapi sebenarnya kesannya kita lihat pada statistik sangat membingungkan. Yang jelas adalah kerana sikap kita sendiri, masyarakat kita sendiri yang sikap tidak apa. Tak apalah, mula-mula budak tu bawa pusing sekitar rumah. Lepas tu pusing taman, pusing kampung. Lepas tu dia dah pergi ke pekan. Lepas tu dia kita benarkan pula pergi ke sekolah. Lepas tu tak apalah belikan barang-barang di kedai, bawa motosikal. Lepas tu petang-petang yang pusing. Bila lama-lama dia seronok. Kita dulu pun kita jadi kanak-kanak, kita pun muda remaja kan. Kita bawa, kita seronok. Budaya kita dahulu adalah banyak bawa basikal. Sekarang ni dikarenakan faktor ekonomi dan pendapatan ibu bapa yang semakin baik. Alhamdulillah, memang satu perkara yang menggalakkan. Mereka telah mampu untuk membeli motosikal. Dan satu lagi kerana tidak ada undang-undang sebenarnya kita di kalangan kita yang
tidak membenarkan mereka yang tidak ada lesen untuk membeli motosikal. Sesiapa sahaja yang tidak ada lesen mampu membeli motosikal untuk diri dia ataupun untuk orang lain. Itu adalah perkara yang jelas. Ini adalah satu benda yang saya telah tekankan bersama beberapa agensi kerajaan supaya dapat gubal satu undang-undang supaya siapa yang nak membeli kenderaan perlu ada lesen. Yang sepatutnya, bukan lesen bawa kereta tapi beli motor. Yang sepatutnya lah. Ya? Jadi itulah dari segi pengubahsuaian pula bagaimana? Baru-baru ini ada perhimpunan motosikal di negeri di Pantai Timur. Ada juga kes kematian di situ. Saya berada di lebuh raya tersebut. Saya tengok cara pemanduan cara menunggang pemanduan kereta kan pun sangat membahayakan. Dari segi modifikasi motosikal juga menjadi faktor. Semua benda bila digabungkan itulah yang menunjukkan statistik itu semakin meningkat. Kalau kita cerita tentang pengubahsuaian ataupun modification terhadap motosikal ni sudah memang menjadi perkara biasa sebab kita rakyat Malaysia ni memang satu cerdik, inovatif. Kita suka membuat benda yang mana yang jadi memang stock standard kenderaan tu kita ubah dalam pelbagai banyak segi, dari segi enjin, kosmetik, keadaan macam-macam lah. Dari segi malahan ada yang cuba tanya pegawai Perdam dalam operasi. Mereka biasa menangkap budak-budak yang merempit ni, ada yang sanggup membuang brek. Ada, memang ada. Dan ada juga tukar saiz tayar, jadi tayar yang makin kecil. Kita panggil, ada nickname dia, kita panggil tayar sotong. Tayar sotong. Sebab tayar sotong. Itu nickname dia lah, tayar sotong, untuk meringankan lagi, untuk lagi laju. Sekarang sebab masalah sekarang ni, Kapcai semakin lama semakin berkuasa, semakin ligat, semakin lincah. Kerana reka bentuknya yang semakin baik. Sebenarnya dalam satu faktor yang lain, ia adalah satu perkara yang baik, tapi disalahgunakan untuk perkara yang bukan. Maksud saya sekarang ni Kapcai bertambah baik, dan apabila budak-budak remaja dapat satu jenis motosikal yang ringan, laju, ligat, budak muda remaja, kita pun dulu muda remaja pun syok suka bawa yang bukan, tapi tidak seperti Kapcai hari ini. Itu yang membimbangkan. Jadi terdapat ibu bapa yang tidak kisah, yang memberikan kebebasan ataupun kadang-kadang mereka melepaskan tanggungjawab dan juga pemilik kenderaan. Jadi saya telah tekankan bersama beberapa agensi pengurusan supaya mereka lebih tekankan banyak pengurusan dan juga mengheret ibu bapa ataupun pemilik kenderaan ke mahkamah. Itu yang sepatutnya. Tapi seperti situasi tadi, apabila anak mereka cedera parah dan lumpuh sepanjang hayat, jika ibu bapa diheret ke mahkamah, siapa akan menjaga anak itu? Itu mungkin satu consideration juga yang perlu kita berikan. Namun hakikatnya ibu bapa itu leka. Jadi apakah dari segi perundangan Malaysia sedia ada, apakah tindakan yang sewajarnya diambil oleh pihak polis terhadap ibu bapa yang lalai, yang leka, yang membenarkan anak-anak bawah umur menunggang motosikal milik mereka? Biar saya terangkan mengenai dari segi undang-undang yang boleh penguatkuasa Undang-Undang Jalan Raya tekankan ataupun cuba lebih kerap untuk mengambil tindakan terhadap ibu bapa ataupun pemilik kenderaan. Saya jelaskan di sini, ibu bapa perlu dipertanggungjawabkan. Setakat ini di sepanjang pengetahuan saya lah, tidak ada ibu bapa atau penjaga atau pemilik motosikal setakat ini setahu saya yang diheretkan ke mahkamah di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 ataupun Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ada bulan lepas seorang ibu didakwa kerana membenarkan anaknya membawa kereta berumur 10 tahun di Seremban, saya tahu. 3 bulan yang lepas ada satu kes satu ayah ni taraf penduduk tetap iaitu warga negara Pakistan, anaknya ada satu video viral yang anaknya bawa kereta Proton, tak saya Proton ke Kancil, umur 12 tahun. Ayah hari didakwa di bawah Akta Kanak-Kanak 2001. Tapi setakat ini saya tidak jumpa lagi ibu bapa ataupun pemilik kenderaan didakwa di bawah Akta Kenderaan 2001. Saya terangkan ke sini, undang-undang adalah jelas, tapi atas sebab tertentu penguatkuasaan menjadi lemah. Seksyen 39/1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 menyatakan bahawa tiada seorang yang berumur kurang daripada 16 tahun boleh memandu suatu kenderaan bermotor di atas jalan. Manakala Seksyen 39/5 APJ menyatakan mana-mana orang yang memandu atau menyebabkan atau membenarkan mana-mana orang memandu suatu kenderaan motor dengan melanggar seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM2,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya.
Manakala Akta Kanak-Kanak 2001 Seksyen 31(1), ibu bapa atau penjaga yang mengabaikan anak mereka atau bertindak secara cuai dengan cara yang mungkin atau akan menyebabkan anak itu mengalami kecederaan fizikal atau membenarkan anak mereka terabai, jika disabitkan kesalahan boleh didenda tidak lebih RM50,000 atau dipenjarakan tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi undang-undang dah jelas. Namun penguasaannya kurang ya. Di Malaysia, kalau kita nak bandingkan negara-negara maju seperti negara-negara Eropah dan juga Amerika Syarikat, yang mana kalau kita lihat hak anak-anak ini sangat dijaga. Apa sahaja yang berlaku, ibu bapa pasti akan bertanggungjawab. Malah kalau salah, betul-betul dia akan diheret sehingga ke penjara. Itu yang berlaku sekarang. Di mana lompong yang perlu kita kuasakan undang-undang yang sudah pun kita tulis dan ada ini? Di banyak berlaku sebenarnya kelemahan dari akar umbi, grassroots ataupun daripada peringkat masyarakat sampailah ke peringkat daerah, negeri dan bermacam-macam lah. Ini adalah masalah sosiologi. Masalah yang saya lihat amat-amat kritikal. Saya tidak lihat sebab-sebab yang lain yang nombor satu yang membunuh kanak-kanak dan remaja di Malaysia ini. Kita cuma ambil contoh. Satu contoh yang mudah lah. Di Amerika Syarikat, gun violence ataupun keganasan senjata api adalah merupakan sebab nombor satu kematian kanak-kanak dan remaja. Kita biasa dengar kan mass shooting di sekolah-sekolah di sana, masalah amat-amat besar dari masa ke semasa. Mereka telah menganggap senjata api adalah satu perkara yang amat-amat berat, yang amat sebab di sana senjata api adalah satu perkara yang mudah didapati. Licensing memang di banyak negeri berlainan di Amerika Syarikat. Saya lihat masalah kapcai adalah masalah yang sama. Sebab ini adalah mesin ataupun alat yang memudahkan untuk kanak-kanak dan remaja terkorban dan tercedera. Jadi kalau kita cerita tentang tahap kita dengan negara-negara barat, memanglah langit dan bumi. Jauh. Saya tidak berkata di sini bahawa kita perlu mengambil contoh bulat-bulat dari negara barat ataupun negara maju. Kita perlu we try to adopt dan kita cuba sesuaikan dengan negara kita. Satu, sudah tentunya komunikasi. Amat-amat kurang. Saya berharap agensi keselamatan di peringkat persekutuan dan juga negeri dapat bekerjasama dan memberikan lagi banyak komunikasi. Pihak penguatkuasa undang-undang raya seperti PDRM dan JPJ supaya mereka dapat mengenal pasti. Saya telah bercadangan kepada mereka iaitu mengenal pasti 5 daerah terburuk dengan rekod kematian yang amat-amat tinggi di Malaysia. Data tu semua ada di PDRM dah sediakan. Cuma tinggal nak kita buat tindakan saja. Itulah kita dari masa komunikasi dan kerjasama dengan media seperti RTM dan media-media masa yang lain untuk kita ketengahkan masa ini. Sebab saya dapati sejak akhir-akhir ini komunikasi mengenai masalah ini amat-amat jarang berlaku. Kecuali berita-berita sedih yang kita dapat daripada malam minggu, kadang-kadang budak-budak malam-malam je main wheelie. Ada berlaku 3 bulan lepas di Elmina, Sungai Buloh, 2 budak tingkatan 1. Wheelie, boom. Motosikal tu milik siapa? Ibu bapanya adakah didakwa ataupun bagaimana? Dan itu adalah berita yang kita terima selepas berlakunya insiden tersebut. Akhir kata, sedikit kupasan mengenai kenderaan elektrik. Adakah Syarim juga berpendapat bahawa kenderaan elektrik yang lebih ringan, kurang laju adalah satu penyelesaian? Maksudnya skuter elektrik lah ni kan? Skuter elektrik dan sebagainya. 5 tahun yang lalu, PDRM pernah mencadangkan, dia telah memberikan usul di mesyuarat agung tahunan Majlis Keselamatan Jalan Raya Kebangsaan. PDRM telah mengusulkan kepada Kementerian Pengangkutan dan juga Road Safety Council Malaysia bahawa buat satu kategori perlesenan yang baru untuk remaja berumur 16 hingga 20 tahun dengan memberi tempoh percubaan selama 3 tahun supaya mereka hanya membawa kenderaan di bawah 100cc ke bawah, iaitu combustion engine ataupun kapcai ataupun skuter 100cc ataupun kenderaan elektrik berkuasa rendah, skuter design supaya mereka tidak lagi. PDRM menyatakan, saya ingat lagi waktu saya hadir di situ, dia menyatakan bahawa supaya tidak ada lagi budaya kapcai ataupun the cup breaks mentality.
Yang sebab design capture ni sebenarnya adalah mudah, memang underbone bike yang memang sesuai untuk lincah. Jadi design skuter dengan design capture agak berbeza. Tanyalah siapa-siapa. Saya rasa tuan pun Cik Rizwan tahulah apa yang saya cuba sampaikan. Jadi kenderaan elektrik sebenarnya adalah satu kenderaan yang untuk masa depan. Di China, Taiwan, Jepun adalah semakin lama capture phase out. Sedikit demi sedikit. Di bandar-bandar China, kenderaan elektrik ni kelajuan maksima adalah 80 km. 90 km. Okey. Kalau dibandingkan dengan kenderaan capture yang mampu mencapai 140, 150, ada modifikasi. Ya. Jadi terima kasih Syarim kerana sudi bersama kami. Satu perbincangan yang menarik yang mungkin kita harus pancangkan di masa depan. Terima kasih banyak. Dan seterusnya kita akan ke satu bingkisan. Ini adalah berkaitan dengan bagaimana untuk kita merangka strategi menerusi permainan kad. Jadi kad apa? Penerbit kami Nok Akmal Aziz ada ceritanya. Apa kata kita saksikan bingkisan ini? Selamat pagi Malaysia. Baru-baru ini pada 1 hingga 3 November lalu, Trading Card Games Kuala Lumpur 2024 berlangsung di sebuah hotel di ibu kota dan menjadi one-stop center kepada komuniti kad dagangan melalui aktiviti pameran dan penggradean kad dagangan atau lebih dikenali sebagai TCG. Kita mengangkat tanggungjawab untuk sebenarnya mengembangkan komuniti ini secara sihat. Meaning kita nak community builders lah. We are community builders. We give kita bagi diorang space to berkumpul, kita bagi diorang space to do business, kita bagi space to do trades, to socialize. Itulah kita punya main objective. Program ini menjadi platform kepada pemenang kad permainan animasi One Piece dalam pertandingan World Championship 2024 di Jepun, Quick One Wrong, untuk mempamerkan kad kemenangannya bernilai RM10 juta kepada umum. Mula start mula-mula sebab COVID find boring, and then YouTube, and you watch on YouTube, and then you find there's trading card game this category, and I feel it's very fun. And because I try to find something like board game or chess to play because I'm too boring, and then I realized there's this thing called TCG. Then I bermula dari watching YouTube video, tengok dia apa unboxing, and then I try to learn how to play, and then I search on Google on where I got card shop or something. So I start to collect physical card and play physical cards. Apa yang kurang diketahui, untuk bermain kad TCG, seseorang pemain kad memerlukan kemahiran dan merangka strategi untuk beroleh kemenangan. Program ini telah berjaya mengumpulkan lebih 60 vendor dan pengumpul individu serta menarik minat lebih 5,000 pengunjung dari seluruh negara. Menariknya, pameran ini turut menemukan para peminat untuk mendapatkan kad permainan Pokemon, Dragon Ball, One Piece dan Jujutsu Kaisen. Okay, permainan kad ni more on mind reading lah. Kita macam dia mengajar kita macam mana kita main catur. So kita boleh belajar macam mana nak mengagak orang punya percaturan, apa dia nak buat seterusnya. It's more on education level and also mental challenge lah for everyone. But you can practice. But the difference is how you handle the things physical versus dengan online. Online komputer dah buat. Di mana kita ni dia ada cara shuffle, dia ada cara susun, dia ada cara kita cari kad apa. So it's more on a good discipline and also momentumnya kita punya strategy of gaming lah actually. Bagus sebab bagi saya ini memberi ruang kepada anak-anak ataupun semua pihak lah bagi buka minda benda yang akan datang, benda yang kita tak pasti pun. Sebab lagi pun benda ni luar jangka untuk sebagai permainan. Apa paling penting? Idea. Idea, strategi. Semua tu kena ada lah untuk main. Start tahun ni, awal tahun. Selain itu, melalui program ini, peminat dan pengumpul TCG boleh mendapatkan kad yang tulen dan dapat mengelakkan penipuan berlaku. TCG bukan sekadar dijadikan hobi individu, malah kini boleh bertukar menjadi keuntungan kerana nilai kad yang dibeli atau diperoleh boleh mencecah ribuan dan jutaan ringgit mengikut grade dan keunikan kad tersebut dalam pasaran terkini.
Baiklah, kembali ke studio Selamat Pagi Malaysia. Sekarang saya nak kongsikan kepada anda semua, ini satu acara yang mana acara ini merupakan hari terbuka dan juga Rayawara LJM, iaitu Lembaga Jurutera Malaysia. Hari ini untuk kita berkongsi mengenai perkara ini, bersama dengan saya adalah Insinyur Hamzah Hashim, iaitu Setiausaha Lembaga Jurutera Malaysia. Selamat datang Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih saudara Ridwan. Kita boleh mulakan dahulu tentang sedikit latar belakang berkenaan dengan hari terbuka LJM ini. Terima kasih saudara Dewan dan LTM. Sebenarnya Lembaga Jurutera Malaysia, fungsi dia ditubuhkan di bawah Atas 138 pendaftaran jurutera untuk mendaftarkan profesi kejuruteraan, iaitu jurutera engineering teknologi dan inspector of works. Dia sudah tentu bila kita buat program ini adalah untuk kita reach out kepada mereka yang berdaftar ni supaya untuk terus kekal mengikuti perkembangan semasa. Di samping itu juga Open Day ni kita nak target lebih ramai lagi orang-orang yang berpotensi untuk menyertai profesi kejuruteraan, maknanya mereka di peringkat sekolah, mahasiswa dan sebagainya. Jadi kita tahu di Sabah dan Sarawak ni kita ada faktor geografi, merentasi Laut Cina Selatan. Jadi sebab itu Lembaga Jurutera bercadang untuk mengadakan program ni, berjumpa pasukan kejuruteraan di sana dan juga potensi murid-murid sekolah untuk menyertai pasukan kejuruteraan pada masa akan datang. Selain daripada itu, apakah tujuan lain hari ini, hari terbuka LJM ini diadakan? Baik, seperti kita tahu, di bawah kerajaan sekarang sangat mencari pelaburan baru untuk meningkatkan pendapatan negara. Kalau ikut laporan Gross Domestic Product, kita peningkatan Gross Domestic Product pada suku kedua disebabkan sektor kejuruteraan, manufacturing, pembuatan, pembinaan dan juga mining. Sebenarnya faktor kejuruteraan. Jadi tujuan ialah kita nak nampak lebih banyak lagi orang menyertai pasukan kejuruteraan ini. Ada kementerian mengatakan kita kekurangan jurutera menjelang tahun 2030. Jadi sudah tentu kita perlukan the best man daripada peringkat sekolah untuk menyertai pasukan. Dan inilah tujuan dia kita pergi ke Sabah dan Sarawak untuk mengajak rakyat Sabah dan Sarawak menyertai pasukan kejuruteraan untuk mengisi kekosongan-kekosongan ini. Kalaulah acara ini orang kata fokusnya diberi kepada anak-anak muda untuk mereka meminati untuk masuk ke bidang kejuruteraan, apakah acara-acara menarik ataupun program yang dirangka untuk menarik golongan ini supaya mereka berminat dalam dunia kejuruteraan ini? Ya, betul. Pada generasi sekarang ni, cara menarik minat mereka ni memerlukan pelbagai variasi. Dan bila kita berada di Open Day di Sabah dan Sarawak ni, kita sediakan pelbagai aktiviti. Sudah tentu antaranya ialah pertandingan STEM, sains, teknologi, engineering dan matematik. Kita sediakan sesi tokoh-tokoh yang boleh bercakap tentang bidang kejuruteraan, tokoh-tokoh yang boleh bercakap tentang prospek kejuruteraan di Sabah dan Sarawak untuk menarik minat mereka. Jadi itu antara program yang kita utamakan. Dan juga kita akan mengadakan program penyampaian jurutera profesional untuk menarik minat mereka ini, mengatakan wah, inilah dia jurutera profesional yang mereka boleh jadi pada masa akan datang. Itu antara programnya yang akan dirancang. Itulah program yang akan dirancang di Sabah dan Sarawak nanti. Jadi macam Tuan sebut tadi, yang akan datang itu adalah pelajar sekolah, mungkin pelajar-pelajar daripada yang belum lagi memilih jurusan di peringkat diploma dan juga ijazah. Di Sabah dan Sarawak, macam mana Tuan melihat market untuk kita touch kepada golongan muda ini supaya berminat dalam dunia kejuruteraan ini, dan siapa mereka, di kalangan mana, di tempat mana? Ya, betul. Apabila ingin mengajak mereka menyertai pasukan kejuruteraan, sudah tentu adalah yang pentinglah inisiatif kerajaan. Apakah bidang-bidang yang kerajaan mahu tumpukan supaya mereka dapat mengisi kekosongan atau peluang pekerjaan ini. Sudah tentu kita akan menjemput tokoh-tokoh daripada Sabah dan Sarawak yang berceritakan tentang hasrat kerajaan untuk pembangunan Sabah dan Sarawak. Apakah hasrat mereka tumpukan? Memang tidak dapat lari daripada pembangunan, dan itulah dia pasukan kejuruteraan yang akan menyokong pembangunan tersebut. Jadi sudah tentu contoh-contoh perlu diberikan untuk mereka lebih faham. Sebagai contoh, pembinaan Pembonia Highway di Sarawak, satu pasukan yang paling dekat dengan mereka, betul. Di Sabah juga terdapat Pembonia di Sabah. Oil and gas di Miri. Sudah tentu pasukan. Dan juga termasuk rancangan-rancangan perindustrian yang sedang berlaku di Sabah dan Sarawak. Juga perlu kita dedahkan kepada mereka bahawa mereka memerlukan jurutera engineering teknologi dan inspector work untuk berkhidmat di sektor tersebut. Dan juga mereka perlu didedahkan. Kerjaya sebagai jurutera ini dia tidak sama macam technician ataupun orang kata mekanik dan sebagainya. Betul. Jurutera banyak lebih kepada problem solver ataupun decision maker dalam membuat critical thinking. Critical thinking. Mungkin boleh kongsikan juga
acara, details acara pada bila, di mana tempatnya dan di Sarawak pada minggu hadapan 13 dan 14 November di Hotel Waterfront. Kita jemput ramailah datang di Hotel Waterfront tu kerana ada sesi pameran, ada sesi pertandingan dan sebagainya. Manakala di Sabah pula pada tarikh 19 dan 20 November di Pacific Sutra Harbour, Kota Kinabalu. Jadi kedua-dua ni tempat ni kita akan set lah supaya ramai dah datang di ruang lega tu, supaya dapat berjumpa dengan pasukan-pasukan kejuruteraan, jurutera yang ternama pun kita akan bawa ke sana untuk lebih dapat maklumat lebih direct lah kepada semua-semua student, mahasiswa dan semua ibu bapa juga yang boleh hadir. Ini adalah poster yang dapat kami kongsikan kepada anda, program STEM bersama dengan sekolah-sekolah di Sabah. Ada kumpulan Sabah, ada juga di Sarawak dan juga di Sarawak lah. Okey, bagaimana kalau kita melihat untuk peringkat akar umbi di sekolah, STEM ini sangat penting, sains teknologi. Sebelum mereka meminati ke bidang kejuruteraan, bagaimana pembinaan di akar umbi ini, aspek pembinaan STEM sebab ini? Sebab salah satu target audiens kita adalah guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah, supaya guru-guru ini juga terdedah kepada keperluan murid-murid ini dijuruskan kepada STEM. Saya juga dapat maklum bahawa kebanyakan guru-guru ini juga merupakan lepasan ijazah graduan kejuruteraan. Jadi saya sedikit sebanyak maklumat itu mereka sudah ada. Apa yang kita berharapkan, mereka juga datang ke program ini untuk mendapat lebih banyak pendedahan tentang prospek kejuruteraan yang boleh mereka sampaikan. Kerana mereka lah intermediate di antara industri dan juga yang bakal berpotensi menjadi jurutera. So guru-guru ni juga memainkan peranan untuk kita berikan pendedahan kepada mereka. Penting sebenarnya. Kalau tidak didedahkan, mungkin anak-anak tidak tahu kerana ada potensi dalam diri anak-anak. Tetapi apabila tidak didedahkan, potensi itu hilang begitu saja. Itulah sebenarnya apa yang dimahukan untuk kita membina pasukan jurutera kita sendiri. Ada lagi nak dikongsikan berkenaan dengan keistimewaan Hari Lembaga Jurutera Malaysia ini? Ya, selain daripada itu, kita juga mengharapkan mereka yang sudah berada dalam pasukan kejuruteraan untuk hadir untuk kemaskini update pengetahuan mereka tentang peraturan-peraturan terkini kejuruteraan, prospek kejayaan, bukan prospek bisnes dan juga perkara-perkara yang melibatkan kawasan pasukan kejuruteraan, antaranya salah laku, keperluan-keperluan terkini, peraturan kerajaan. Kita juga mahu mereka hadir untuk kemaskini supaya mereka dapat CPD tu, Continuous Professional Development, CPD points tu. Jadi siapa? Pihak mana lagi yang akan bersama-sama dengan Lembaga Jurutera dalam acara ini? Kita juga menjemput wakil daripada kerajaan negeri, supaya mereka boleh bincangkan dan mentangkan perancangan kerajaan negeri terhadap pembangunan negeri, sudah tentu melibatkanlah pasukan kejuruteraan ini. Jadi itu adalah satu informasi yang terkinilah yang boleh kita dapati daripada kerajaan negeri tentang rancangan pembangunan mereka. Jadi ini dia antara video dan juga grafik yang dapat kami kongsikan kepada anda semua. Menarik sebenarnya apabila kita bercakap tentang dunia kejuruteraan ini, kerana mungkin jurutera-jurutera yang hebat ini dia tidak popular. Tapi mereka inilah yang akan membina kapal, yang akan membina bangunan, yang membuat keputusan bahawa bangunan ini bagaimana dari segi reka bentuk, teknikal, elektrikal, mekanikal dan kesemuanya adalah disebabkan oleh keputusan yang dibuat oleh jurutera. Jurutera ini mempunyai satu tugas yang berat dalam menentukan pembangunan sesebuah negara. Ini juga yang dapat kami kongsikan kepada anda semua. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Tuan untuk mengajak semua yang berada di Sabah dan Sarawak untuk bersama-sama dengan Hari Terbuka dan juga Jerayawara LJM ini. Ya, kami seperti yang dihasratkan oleh kerajaan, negara kita akan mengalami kekurangan jurutera menjelang 2030. Jadi sudah tentulah kita inginkan orang-orang baru, mahasiswa dan pelajar-pelajar sekolah menceburi bidang-bidang kejuruteraan ini dan kita mahukan the best mind menjadi jurutera kita. Kita juga telah wujudkan tokoh kejuruteraan negara di mana yang pemenang pada tahun ini penerimalah Datuk Paduka Kezrul, merupakan individu di belakang pembinaan Smart Tunnel. Jadi mungkin akan datang kita perlukan lebih banyak lagi tokoh-tokoh ini untuk membangunkan negara melalui projek, bukan projek-projek mega tetapi projek yang sangat signifikan kepada Malaysia yang sebenarnya membantu kehidupan rakyat Malaysia sebenarnya. Jadi jangan lupa untuk hadir sendiri di The Waterfront Hotel Kuching Sarawak pada 13 dan juga 14 November dan juga 19 hingga 20 November 2024 di The Pacific Sutra Hotel Kota Kinabalu Sabah bermula jam 8 pagi hingga 4 petang setiap hari untuk
mengetahui sendiri apakah prospek dalam dunia kejuruteraan ini. Dia sungguh hebat, sungguh menarik kerana saya juga bermula sebagai seorang jurutera. Ya, saya ingat lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada Insinyur Hamzah Hashim, Setiausaha Lembaga Jurutera Malaysia kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini berkongsi berkenaan dengan Hari Terbuka Lembaga Jurutera Malaysia. Baiklah. Sekarang kita akan ke satu bingkisan. Ini adalah berkaitan dengan bagaimanakah untuk tidak meminggirkan golongan B40 bersama dengan rakan pelapor Izwandi. Silakan. Selamat pagi Malaysia. Peniaga kecil penjaja tidak diabaikan, maka sebab itu diadakan langkah di antara kementerian, Dewan Bandaraya, Majlis Perbandaran, KPKT untuk meningkatkan lagi gerai-gerai prasarana awam di semua PBT seluruh negara. Pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada pembentangan Belanjawan 2025 membabitkan peruntukan kewangan bagi membina baru gerai dan juga membaik pulih premis prasarana awam di setiap PBT di seluruh negara, bukan sahaja untuk meningkatkan kemudahan premis berkenaan, namun ianya juga membantu meningkatkan perniagaan tempatan. Bila pelanggan melihat kios ini cantik, bersih, kawasannya pun higienik lah contohnya kan. Jadi itu sangat menguntungkan kami lah. Impaknya nanti mungkin hasil perniagaan kepada kios ini akan bertambah baik. Selain itu, kedudukannya strategik dan selamat perlu dititik beratkan bagi keselesaan para peniaga dan pelanggan. Peruntukan RM100 juta dalam Belanjawan 2025 turut membuka peluang kepada masyarakat khusus penduduk di luar bandar menceburi bidang perniagaan kecil. So apa yang saya dapat lihat, inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan meningkatkan ekonomi khususnya kepada ibu tunggal, suri rumah ataupun mereka yang berstatus B40 dan ke bawah. Contohnya di Mutiara kami ada Lestari Niaga yang dikolaborasikan dengan Perbadanan Labuan. Setakat ini terdapat 334 premis perniagaan di bawah selenggara PBT Perbadanan Labuan membabitkan 21 lokasi. Selain itu terdapat 10 buah kios di Jalan Tanjung Batu yang sedang dan proses untuk memulakan operasi. Selain itu Perbadanan Labuan juga merancang untuk menambah 30 lot lagi bagi meningkatkan peluang perniagaan di Labuan. Tahun depan RM5 juta diperuntukkan bagi melaksanakan perancangan menaik taraf, prasarana awam dan bina gerai baharu. Pagi tahun 2025, PL telah pun merancang 8 gerai baharu di Tanjung Aru Nelayan dan menaik taraf gerai di layang-layangan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan menyokong perniagaan di lokasi berkenaan. Diharapkan perancangan pembangunan di Labuan dapat diteruskan sebagai usaha meningkatkan ekonomi setempat. Laporan Muhammad Izwandi Jaludin, RTM. Selamat pagi Malaysia. Dah meningkat usia ni, masalah uban dan rambut kering betul-betul buat saya risau. Uban ni buat saya nampak lebih tua daripada usia sebenar. Mujur ada inai rambut V Asia. Dirumus daripada bahan terpilih, daun inai, buah noni dan minyak zaitun. Senang je, campur, kacau dan ratakan pada rambut beruban. Rambut jadi hitam, nampak lebih bersinar. Dapatkan juga shampoo uban. Dapat memelihara warna asal dan melebatkan rambut. Uban dah tak ada, rambut pun makin sihat. Jangan lupa dapatkan inai rambut dan shampoo uban V Asia. Pastikan V Asia baru beli. Okey, kalau kata produk V Asia ini tidak lain dan tidak bukan, hari ini saya bersama dengan Datuk Azril. Datuk, apa khabar? Baik, sihat Ridwan. Alhamdulillah, Allah, saya sihat. Kacak dia. Rambut saya hitam sangat, Datuk. Tak apa, tapi yang penting sihat lah. Sihat, betul. Macam mana untuk dapatkan rahsia rambut sihat? Boleh. Di V Asia ni banyak produk, saya tahu. Semestinya. Silakan, Datuk. Terima kasih Ridwan. Assalamualaikum dan salam sejahtera Ridwan. Kita bercakap pasal rambut ya. Sebenarnya ramai antara penonton kadang-kadang Ridwan ya bercakap pasal rambut ni, yang mana masalah ni adalah masalah yang tak henti-henti Ridwan. Datang kata orang
tu rambut gugur. Tak kurang lepas tu ya dah menginaikan rambut, mewarnakan rambut, lepas sebulan muncul pula uban. Ya, semua orang tak boleh lari dari masalah rambut. Sekarang ni dah ada cara yang paling mudah untuk anda atasi masalah rambut dari Ridwan. Kalau tengok dekat tangan saya ni ya, ramai antara kita yang ada masalah macam ni ya. Kalau tengok rambut yang kata orang tu jarang-jarang dekat atas, kalau perempuan ya. Tapi orang perempuan ni dia beruntung Ridwan. Sebab apa? Dia kadang-kadang berhijab. Kalau lelaki kita tengok pula ya, botak dekat bahagian atas, dekat bahagian depan macam ni adalah perkara yang sangat-sangat membimbangkan Ridwan. Dan kalau kita tengok ya, orang tua-tua dahulu ya, mereka boleh ada rambut yang sihat, rambut yang lebat. Sebab apa ya? Mereka mengamalkan petua-petua lama. Sebagai contoh Ridwan, kalau kita tengok ya, nenek moyang kita dahulu, rambut mereka lebat walaupun berusia. Sebab apa? Mereka mengamalkan petua. Sebagai contoh ya, guna ekstrak ataupun herba. Sebagai contoh ya, bunga raya. Bunga raya dia raja tumbuk, dilumatkan, dia sapu dekat uban kulit kepala ni, dia sapu ratakan ya. Yang mana minyak ataupun bunga raya ni Ridwan ya, ada sejenis sumber ya, mucin, sejenis lendir yang mana dapat membantu melebatkan rambut Ridwan. Kalau kita sapu kat bahagian kulit kepala. Tak kurang dengan itu, kalau kita tengok orang India ya, mereka rajin menggunakan minyak sayuran ataupun minyak amla untuk melebatkan rambut juga. Tak kurang juga kalau kita tengok ya, amalan orang Cina, mereka menggunakan ginseng ya. Yang mana kalau kita tengok ginseng ni sangat-sangat bagus ya. Dalam ginseng ni ada minyak aseri dan juga fitosterol, dapat membantu melebatkan rambut, mengekalkan warna asal rambut supaya kekal kehitaman. Tak kurang dengan itu juga, dalam ginseng ya ada saponin. Saponin ni tujuan dia dapat membantu untuk mengurangkan masalah kelumumur. Saya kira ya, ramai orang yang ada masalah rambut. Kalau tengok visual kat TV ya, dengan masalah rambut gugur. Kalau wanita yang kata orang tu dalam pantang ya, kadar keguguran rambut 50 hingga 150 helai rambut setiap hari. Bangun pagi je, kita bangun pagi ya, nampak rambut gugur dekat bantal dan sebagainya. Saya kira perkara ini juga adalah perkara yang boleh mendatangkan stres kepada kita. Dan juga kalau kita tengok ya, antara masalah ataupun punca rambut gugur ni berpunca daripada pengambilan kadang-kadang ya ubat-ubatan ataupun hormon kita yang tak seimbang ya, faktor penuaan dan juga kadang-kadang ya pengambilan ubat-ubatan. Jadi ya, kalau anda ada masalah rambut ni, boleh dapatkan ya rangkaian produk Viasia yang mana anda boleh dapatkan tonik subur rambut kita Ridwan. Tonik subur rambut ni sangat bagus ya. Sebab apa? Dia menggabungkan ya ekstrak herba bunga raya. Lepas tu dalam bunga raya ni ada provitamin B5 ya, ekstrak mucin, ginseng ya. Kesemua bahan-bahan tadi ada dalam kita punya tonik subur rambut dia. Yang mana dengan pembelian tonik subur rambut ni, anda dapat lagi kita punya shampoo ikan lurus. Okey, shampoo ikan lurus ni kenapa dia sangat-sangat bagus Ridwan? Bila anda beli, anda dapat secara percuma. Okey, shampoo ni dia membantu untuk menyingkirkan lebihan minyak kat kulit kepala. Okey, lebihan minyak kat kulit kepala ni lah punca utama kenapa kadang-kadang ya masalah rambut kita ni mudah gugur. Sebab apa ya? Lebihan minyak kat kulit kepala ni menutup folikel rambut ya, mengganggu proses pertumbuhan rambut. Jadi bila anda gunakan shampoo ikan lurus ni, dia akan deep cleanse ya, membersih secara mendalam untuk membersihkan kulit kepala kita supaya membantu proses pertumbuhan rambut anda Ridwan. Dan kalau tengok dekat kaca TV sekarang ni, ini adalah tonik subur rambut kita ya, yang mana memang sangat-sangat laris. Untuk anda yang dapatkan rambut lebih sihat, lebih lebat, guna je tonik ni setiap hari. Sembur dekat kulit kepala lepas mandi Ridwan. Lepas tu kita sertakan urutan ringkas. Dan harga tonik subur rambut kita ni hanyalah RM28 sahaja ya, di toko-toko jamu. Guna setiap hari pun boleh. Saya ada pengguna yang dia kata dia jarang guna ya, seminggu hanya 3 kali je diguna. Tapi alhamdulillah ya, walaupun jarang-jarang guna, dia kata anak rambut dah mula kelihatan seawal penggunaan botol yang pertama. Ini antara maklum balas pengguna-pengguna yang dah amalkan tonik subur rambut Viasia Ridwan. Ini dia tonik subur rambut kita. Harga kita ya RM30. Kalau harga lama tu RM28. Sekarang harga baru RM30. Yang mana ada promosi juga dekat TikTok saya Ridwan. Dato' Azril Viasia ataupun dekat Viasia Official, anda boleh dapatkan ada promosi diskaun yang istimewa. Dan juga dekat toko-toko jamu, sokes cemerlang yang tertera kat kaca TV. Okey, sekarang ni Ridwan, kalau ada masalah uban, macam ni, kita punya Pakcik Khalid ni, umur berapa? 61 tahun. Okey, cara nak atasi rambut beruban ni senang Ridwan. Anda dapatkan kita punya inai hitam ataupun inai perang. Kalau beli inai hitam, warna dia hitam. Kalau beli inai perang, warna dia akan jadi warna coklat gelap. Okey, akan dapat 2 botol macam ni. Okey, hari ni kita nak menginaikan rambut Pakcik Khalid, kita gunakan inai hitam. Okey, anda dapat 2 botol ni, campurkan kedua-dua larutan ni dalam satu mangkuk plastik Ridwan. Kita kacau dan kemudian kita ratakan pada rambut yang beruban. Terima kasih Afiq, tolong Afiq, kita dah campurkan. Lepas tu kita sapukan. Kita fokus tunjuk pada kamera. Nampak tak macam mana tekstur kita punya inai hitam ya. Depan.
Okey, inai hitam kita ni Ridwan, kalau tengok ya, dia adalah formulasi yang mesra wuduk. Sebab apa? Dianya berasaskan bahan-bahan semula jadi. Dalam ni ada ekstrak buah noni, lepas tu ya kita menggunakan daun inai sendiri, dan juga ya dalam ni juga ada minyak botanikal, minyak sayuran ya. Dan sekarang ni kita sapukan pada bahagian rambut yang beruban. Kalau anda lihat ya Ridwan, nampak tak Pak Cik Khalid ni rambut dia agak banyak beruban pada bahagian tepi. Okey, jadi ya dalam masa kurang daripada 10 minit ya, anda boleh lihat kita akan buat transformasi. Rambut yang beruban tu dia akan jadi lebih gelap, lebih hitam ya. Okey, kalau anda beli ya inai hitam kita ni Ridwan, satu kotak ni harga dia RM28 sahaja. Okey, seperti mana saya katakan tadi ya, ini adalah formulasi yang telus wuduk ya, telus air, anda boleh gunakan tanpa was-was. Sebab apa Ridwan? Kalau biasa kita tengok ya pewarna rambut dekat pasaran ya, pewarna rambut ni dia was-was untuk digunakan. Sebab apa ya? Dia menyelaputi luar rambut. Tetapi inai hitam dan juga inai perang biasa ni formulasinya menyerap ke dalam rambut. Jadi anda boleh gunakan tanpa was-was. Seperti mana yang anda lihat dekat kaca TV ya. Ini adalah inai hitam, ada 2 botol. Jadi campurkan kedua-dua larutan ni, kacau dalam mangkuk plastik, lepas tu sapukan pada bahagian rambut beruban. Jangan risau Ridwan, bila anda beli ya, dah ada risalah cara penggunaan. Macam mana nak gunakan kita punya inai ni, sangat-sangat mudah ya. Sebab apa? Dia sangat-sangat mesra pengguna. Bayangkan kalau kita nak pergi salon menginaikan rambut, sekurang-kurangnya kalau lelaki ya memakan harga sekurang-kurangnya RM60 hingga RM70. Kalau wanita RM120 hingga RM150. Tetapi ya dengan hanya anda berbelanja RM28 untuk satu pack ni, pack compact ni, anda dapat rambut seperti kat kaca TV. Ini juga adalah Pak Cik Idris kita, umur dia dah 70 tahun. Okey, dia pengguna inai hitam kita Ridwan, yang mana kalau tengok ya sebelum ni rambut dia beruban. Tak kurang, lepas digunakan kurang daripada 10 minit ya rambut dia dah jadi lebih gelap. Okey, ini juga antara pengguna kami Ridwan. Sebenarnya ramai juga pengguna wanita. Ini pengguna lelaki yang saya nak kongsikan dengan anda semua, yang mana kalau tengok ya rambut beruban ya, selepas penggunaan nampak tak perbezaan ya, bertukar warna ya, rambut jadi lebih gelap dan juga nampak lebih muda daripada sebenar. Saya percaya pasti semua orang nak nampak muda daripada sebenar Ridwan. Jadi anda boleh dapatkan kita punya inai hitam ni. Nampak tak? Ini juga Abang Umar, dia kru juga. Nampak tak? Sebelum dan juga selepas penggunaan dia, nampak tak rambut yang beruban jadi lebih gelap, nampak lebih muda daripada sebenar. Tak kurang juga Ridwan, sebenarnya dekat tangan sini ramai sangat pengguna yang dah gunakan kita punya inai hitam dan juga inai perang. Jadi kalau anda nak informasi lebih lanjut, boleh hubungi HQ kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990 Ridwan. Dan sementara Afiq tengah menginaikan rambut Pak Cik Khalid ni, okey, yang terakhir hari ni ya, saya nak tunjuk kepada anda semua, ini adalah shampoo uban V Asia. Okey, shampoo uban V Asia ni sangat-sangat bagus Ridwan ya. Kalau anda sebagai contoh ya, dengan peningkatan usia, bila umur dah lebih 30 tahun dan ke atas ya, rambut kita mudah kata orang tu dah, walaupun kadang-kadang umur kita 25 tahun Ridwan ya, 21 tahun sekarang, budak-budak muda pun dah ada masalah rambut beruban. Jadi shampoo uban ni apa yang sangat istimewa, dia membantu membekal nutrisi dan juga vitamin yang mana dapat membantu ya mengurangkan pertumbuhan uban baru. Jadi kalau anda ya yang ada masalah rambut beruban yang banyak tu, guna je kita punya shampoo uban ni, insya-Allah ya, rambut bukan saja lebih gelap, lebih hitam, tapi ya rambut anda akan lebih sihat, nampak lebih bermaya. Tengok ya, herba-herba terpilih yang kita rangkumkan dalam satu botol shampoo ni, dan juga shampoo ni menggabungkan formulasi shampoo dan juga perapi, 2-in-1 Ridwan. Dan harga shampoo kita ni kalau tengok dekat pasaran, harga dia RM30. Apa yang sangat istimewa bila anda beli shampoo uban ni, anda akan dapat lagi krim lebat secara percuma. Okey, krim lebat ni adalah krim rawatan rambut. Bayangkan ya, wanita, lelaki kadang-kadang ataupun wanita yang rambut panjang, dekat bahagian hujung rambut tu bercabang dan sebagainya, anda guna je krim lebat yang kita bagi ni secara percuma, insya-Allah ya. Dah sapu lepas mandi tu, anda guna sebagai lift on ya. Anda boleh lihat ya, rambut yang bercabang tu dia akan nampak lebih halus. Kalau rambut anda rontok, kering, sangat-sangat bagus lebat treatment krim ni, sapu je pada bahagian rambut yang kering tu. Ridwan ya, seawal penggunaan. Dan juga ya, saya ada pengguna yang gunakan shampoo uban ni, dia kata ya, kalau biasa dia guna shampoo lain ya, nak tengok lubang tandas tu takut. Sebab apa? Banyak sangat rambut gugur. Tapi seawal penggunaan shampoo uban, dia kata ya, kadar keguguran rambut sangat-sangat berkurangan. Dan ini adalah stokis-stokis cemerlang kami. Anda boleh dapatkan di toko-toko jamu berhampiran, ataupun hubungi saja stokis-stokis yang tertera dekat kaca TV kita Ridwan. Ataupun untuk konsultasi secara percuma, boleh terus call HQ kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990 Ridwan. Banyak tips-tips kesihatan, kecantikan yang saya juga buat kongsikan dengan anda secara langsung, secara live dekat TikTok saya, Dato' Azrael V Asia, dan juga V Asia Official. Follow ya TikTok saya, Dato' Azrael V Asia dan juga V Asia Official. Okey, yang mana ya promosi anda boleh dapati di seluruh toko-toko jamu berhampiran. Saya betul juga ya boleh dapati di TikTok
TikTok Shop kami dan juga di Shopee. Ini adalah QR code. Anda boleh scan dan follow TikTok saya. Banyak sangat promosi, diskaun-diskaun istimewa, tips-tips kesihatan, kecantikan. Sebab apa ya, produk V Asia ni merangkumi dari hujung rambut sampailah hujung kaki, dan juga dengan setiap pembelian rangkaian produk V Asia, kita juga turut salurkan kepada Yayasan V Asia untuk membangunkan mereka yang memerlukan. Maksudnya sambil anda membeli, sambil menderma, Ridwan. Dan sekarang ni kalau kita tengok, nampak tak? Kalau tadi rambut penuh dengan uban, sekarang ni saya nak minta abang kamera fokus rambut dekat Abang Khalid. Boleh panggil abang dah. Kalau tadi kita panggil pakcik. Berapa minit pakai? Lepas tu baru basuh biasanya. Okey, lebih kurang dalam tempoh 10 minit. Nampak tak? Kita pusing sikit, nampak tak? Kalau tadi rambut beruban dia, nampak tak? Sekarang ni dah kehitaman. Jadi kalau anda yang tengah tengok TV sekarang ni, nak transformasi yang hebat macam Abang Khalid, tadi kita panggil pakcik, sekarang boleh panggil abang, umur nampak macam 40-an dah. Tadi umur dia 61 tahun, Ridwan. Anda boleh lihat, rasai perbezaan soal penggunaan. Jangan lupa, promosi hari ni, Ridwan. Saya nak bawa combo, 3 barangan ni. 1, 2, 3. RM90 sahaja termasuk penghantaran. Terhad untuk 20 pembeli terawal. Saya ulang balik, RM90 untuk 20 pembeli terawal. WhatsApp kami sekarang 019-244-4492. Saya ulang balik, 019-244-4492, Ridwan. Anda boleh pilih mana-mana barangan, 3 produk, harga RM90 termasuk penghantaran. Jadi WhatsApp ke talian kami 019-244-4492. Terima kasih, Ridwan. Jumpa lagi pasien Asia baru beli. Terima kasih banyak-banyak Sama-sama. Datuk Azril. Itu dia produk yang telah pun dipromosikan oleh Datuk Azril dalam produk V Asia pada hari ini. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk kita menutup rancangan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Semua tetamu kita lelaki hari ini, Datuk. Ya, pengacara pun lelaki hari ini. Ya, semua lelaki hari ini. Kita berehat seketika. Nama saya Fazil Aziz. Umur saya 54 tahun. Saya pilih Inai V Asia kerana mudah digunakan. Nampak lebih muda dari usia. Lagipun warnanya tahan lama, mudah meresap dan digunakan tanpa was-was. Sebelum ni saya guna perwarna rambut. Rambut jadi kering dan rosak. Berbeza dengan Inai V Asia ni. Rambut nampak lebih sihat dan lembut je. Perubahannya pun sekejap, tak sampai 10 hingga 15 minit, uban saya dah jadi gelap. Terus rasa muda. Satu lagi, combo ni memang berbaloi. Dengan adanya tonik ni, rambut saya makin lebat dan tak gugur dah. Shampoo uban V Asia pun jadikan rambut dan kulit kepala saya dah tak berminyak. Pelum umur pun semakin kurang. Saya sangat saran anda yang tengok ni, cuba kalau nak nampak muda macam saya. Pastikan V Asia, baru beli. Okey, aku orang Kedah memang pantang kena cabar. Hang jangan cari pasal. Nak habaq ni? Jom sama-sama kita tengok Selamat Pagi Malaysia at Alok Stang Kedah, Jumaat 8 November bersiaran secara langsung sempena Temasya Orang Kedah. Bermula 8 hingga 10 pagi di saluran berita RTM, saluran TV1 dan RTM Klik. My oh my cik my. My pakai meneru. Kedah lantang suara memang kena Suputara. Pantai Merdeka tempat chill-chill fu. Memang kena orang Kedah lantang suara. Memang kena Suputara. Inilah orang Kedah, kita semua lawa-lawa. Oh yeah, oh yeah. Ini merupakan satu kebetulan ya, hari ini hari Semua Lelaki ya. Kebetulan tidak dirancang sebenarnya. Tidak dirancang, Testosterone Thursday. Walaupun kita telah sampai ke penghujung siaran kita, namun di penghujung ini kita digemparkan dengan satu berita. Pakar Sejarah Negara Profesor Emeritus Datuk Dr. Zainal Keling meninggal dunia pada pukul 4.30 pagi tadi di Hospital Shah Alam. Kita ucapkan salam takziah untuk seisi keluarga Allahyarham dan terima kasih kepada Allahyarham kerana juga pernah ditemu bual di Selamat Pagi Malaysia sepanjang kita bersiaran ini beberapa kali untuk menyampaikan topik-topik berkaitan dengan sejarah dan juga menyampaikan topik-topik berkaitan dengan institusi diraja dan sebagainya. Jadi ini adalah satu sumbangan besar Allahyarham kepada dunia ilmiah. Ya, dan kita telah pun berada di penghujung rancangan. Terima kasih kepada anda semua. Banyak yang telah pun kami berikan kepada anda menerusi slot-slot yang kami berikan kepada anda. Ada perbincangan mengenai penghayatan hadis. Bagaimanakah untuk kita memberi kesedaran kepada ibu bapa terhadap kes yang berlaku akibat kemalangan motor kapcai, dan terakhir promosi rambut hitam macam saya.
Promosi rambut. Jangan libatkan saya, Ridwan. Tapi yang paling penting adalah macam selalu saya cakap, apa yang kami berikan kepada anda ini, yang baik tu ambil dan amalkan dalam kehidupan seharian anda lah. Ya. Ya, dan dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia kerana terus setia menemani kami sejak awal siaran tadi. Dan sehingga kita berjumpa lagi mungkin Testosterone Thursday yang akan datang. Ya, mungkin. Saya Ridwan Mustafa. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia. Jumpa lagi. Bye. Puaskah hatimu